Terima kasih ya sebab sudi menerima jemputan daripada ISI. Ahlan, terima kasih semua. Okey. Kejap ya, saya just nak tengok dulu partisipan. Okey. Alright. So hari ni just nak tanya, Ustaz ada slides ke nak share nanti ataupun sekadar berinteraksi face to face macam ni je lah. Yep, saya rasa macam ni. Okey, tak apa. Alright. So saya just nak make aware je dengan my staff nanti. Okey, tak apa. Okay. Okey. Saya rasa kita boleh start lah ya, Ustaz? Okay, nak start sekarang? Boleh. So sekali lagi lah saya mengalu-alukan kedatangan Ustaz Kamilin Jamilin, daripada FPQS USIM, dan juga mengalu-alukan kedatangan semua pada hari ini yang hadir kepada our ISI Step Talk. So jadinya untuk hari ini Ustaz telah memberi tajuknya adalah Bads Al-Ma'un. Betul kah sebutan tu? InsyaAllah, Badlul Ma'un. Okey. Karya pandemik ulama Islam silam. Okay. So the screen is yours. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersemuka di dalam sesi interaksi online dan yang dianjurkan oleh pihak ISI, USIM. Saya berterima kasih dan berbesar hati di atas jemputan yang diberikan. Kita masih lagi dalam fasa-fasa pencegahan wabak pandemik yang sedang kita dan seluruh dunia hadapi sekarang. Jadi kita tak dapat untuk nak bersemuka secara langsung. Jadi insya-Allah apa yang kita tak mampu laksanakan kesemuanya, kita akan cuba untuk nak laksanakan sebaiknya dengan ruang kapasiti yang kita ada. Jadi bila pihak ISI mencadangkan kepada saya tentang satu topik yang berkaitan dengan COVID, pandemik yang kita sedang hadapi sekarang, dan how to kita nak relatekan dengan isu ataupun Islam, dan saya juga mencadangkan kepada pihak ISI untuk diskusi tentang apa yang berkaitan dengan warisan daripada kitab-kitab klasik yang kita ada, yang umat Islam kita ada, dan kebetulan juga ia berkaitan dengan salah satu daripada apa yang insya-Allah apa yang saya akan lakukan kajian bersama dengan USIM daripada grant COVID-19 ni. So apa yang antara beberapa latar belakang ataupun review yang saya sempat belik, iaitu first kali kita akan discuss tentang satu kitab klasik yang sangat sinonim dan sangat terkenal dalam bab ini, iaitu karangan yang dinamakan sebagai kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, yang mana tajuk dia kita akan discuss sebentar lagi, tetapi kitab ini ditulis oleh seorang ilmuwan hadis yang terkemuka, yang sangat-sangat popular dan terkenal, iaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, yang telah mengarang kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, telah mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan perawi-perawi hadis yang sangat banyak, dan orang yang belajar hadis mustahil dia tak kenal dengan nama Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi before kita masuk kepada diskusi tentang apa yang beliau bincangkan dalam kitab yang hebat ini, since kita nak bincangkan kitab yang menyentuh tentang wabak pandemik yang berlaku pada era Ibn Hajar dan sejarah-sejarahnya, kita juga nak bincangkan juga sebelum itu sebagai mukaddimah tentang latar belakang Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, sebagai satu gambaran kita nak tahu di zaman mana beliau hidup dan apa situasi ketika itu dan apa kaitannya dengan kitab Badlul Al-Ma'un ini. Jadi Ibn Hajar rahimahullah, dia hidup pada kurun lebih kurang pada sekitar kurun ke-7 ataupun ke-8. Kurun ke-8 lah.
Jadi antara peristiwa yang pentinglah kita kata berlaku pada sekitar zaman-zaman Ibn Hajar, antaranya pada kurun ke-7 berlakunya satu peperangan yang besar di antara pihak Mongol yang telah menjajah beberapa negara Islam dalam sekitar tahun 617 sampai jatuhnya Baghdad pada tahun 656, dan akhirnya kuasa utama dunia ni boleh kita kata ataupun kawasan-kawasan Middle East itu terbahagi kepada 3. Kuasa Mongol iaitu daripada perbatasan India sehingga ke Syria, kuasa orang Arab masa itu dipegang oleh Khilafah Islamiyah iaitu memegang sekitar Yaman, dan kemudian Atrak iaitu di bawah dinasti Mamalik pada tahun 648 yang berterusan sampai 923 yang menguasai sekitar Syria dan Mesir. Kemudian selepas jatuhnya Baghdad, tentera Mongol pun dia berterusan lah kita kata menyerang ataupun menjajah kawasan-kawasan sekitar, meluaskan empire-nya sehingga telah menjatuhkan Damsyik sekitar tahun 658. Kemudian mereka menuju ke Mesir tapi kalah beberapa kali dalam satu battlefield yang sangat simbolik bagi umat Islam yang dikenali sebagai peperangan Ain Jalut, yang pada tahun yang sama menentang dinasti Mamalik di bawah pimpinan General Qutuz. General Qutuz ni nama anak saya lah. Saya minat, saya suka, so was inspired by this. Saya pun bagi nama anak saya nama Qutuz, nama general ni. Kemudian kalau kita tengok pada zaman Ibn Hajar ni juga, dia hidup pada zaman dinasti Mamalik. Tadi kita dah bagi tahu dia dinasti Mamalik start daripada 648 sampai jatuhnya 923 yang digantikan dengan dinasti Uthmaniyah. Jadi dalam sekitar 300 kurun tersebut, 3 kurun tersebut, 300 tahun itu, Daulah Mamalik ni terbahagi kepada 2. Satu daulah negara Mamalik Bahriyah, dan kemudian fasa yang kedua Daulah Mamalik Jaraqtiyah, iaitu dibagi kepada 2 fasa lah. Bahriyah ni daripada awal 648 sampai 784 yang dipimpin lebih kurang 25 sultan, daripada zaman Aibak sampai kepada zaman Amir Haj, dan kemudian Jaraqtiyah di 18 kesultanan daripada Sultan Barquq sampai kepada Ashraf. Dan kita tengok pada zaman Ibn Hajar hidup ni, Mesir, Dimashq di Syria, negara Islam yang sangat berkembang pesat sebagai pusat ilmu. Khususnya selepas kejatuhan Baghdad sebelum ni, sebahagian sultan, para pemerintah mula mengambil berat terhadap ilmu dan perkembangan pusat-pusat ilmu. Misalnya kita cerita Sultan Barquq, iaitu daripada Kesultanan Jaraqtiyah Mamalik, yang dia menjadi seorang pembaca dan juga seorang lecturer, Sultan Muayyid yang meriwayatkan Sahih Bukhari, dan Ibn Hajar sendiri belajar daripada beliau dan senaraikan Sultan Muayyid ini sebagai salah seorang daripada guru dia. Jadi pada zaman ini munculnya ramai ulama-ulama hebat yang telah menyumbang besar dalam khazanah ilmu Islam. Izzuddin Abdul Salam, Ibn Daqiqul Eid, Ibn Al-Qayyim, Ibn Taymiyah, Al-Zahabi, Al-Subki, Bulqini, Ibn Khaldun, dan ramai lagi. Dan pada zaman ni penulisan sejarah pun kira kata sangat dititik beratkanlah, hasil daripada saranan kerajaan Mamalik yang fokus nak mengumpulkan sejarah-sejarah, fakta sejarah mereka ketika itu. Dan Ibn Hajar antara mereka yang menyahut seruan ini. Kira kata macam kalau di USIM, dia akan geran mungkin untuk fasa ni dibuat ni fokus pada sekian. Pada waktu ni mungkin difokus pada COVID. Kemudian nanti difokus pada pendidikan. Kemudian pada itu. Kemudian pada ini. Jadi kerajaan pada masa tu difokus pada penulisan sejarah. So Ibn Hajar rahimahullah itu lebih kurang kita kata sekitar background ringkas tentang latar belakang beliau. Ibn Hajar ni kita bukan nak memperkenalkan lebih lanjut secara meluas. Itu insya-Allah kalau ada peluang itu dari sudut background ilmuwan hebat ini kita akan bicarakan pada lain masa. Tetapi antara benda yang saya nak sentuh ialah kisah yang menarik, yang mana kisah ini adalah muqaddimah kepada kenapa beliau mengarang kitab Badlul Ma'un yang hari ini kita akan bincangkan. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia berkahwin dengan seorang wanita yang hebatlah. Dia adalah anak kepada Qadhi Abdul Karim, orang hebat. Dan isteri ni juga adalah
orang yang belajar hadis. Nah, dia belajar hadis daripada guru Ibn Hajar sendiri, Al-Hafidh Al-Iraqi. Dan dia ada dia punya koleksi hadis yang tersendiri diriwayatkan oleh anak-anak murid Ibn Hajar sendiri. Anak Ibn Hajar daripada isteri yang pertama ini semuanya perempuan. 5 anak perempuan. Yang mana Ibn Hajar dapat daripada isterinya ini. Yang pertama Rabi'ah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Farhah, Zain Khatun yang keempat, yang kelima saya lupa. Semua lelaki yang dikandungan isteri pertama ni gugur. Masa hamil ni gugur. Jadi Ibn Hajar ni dia sangat teringin untuk nak dapatkan anak lelaki sampai dia pergi kahwin secara senyap-senyap di tempat yang jauh lah. Dalam konteks kita ni mungkin dia pergi ke Songkla ke, dia pergi ke Sepadan-Tan, dia pergi kahwin senyap. Jadi dia nak kan anak lelaki sebab dia figura yang hebat. Dia nak pewaris. Biasalah kan. Dia nak pewaris lelaki yang mana mungkin boleh ikut jejak langkah dia, yang boleh teruskan legasi dia. Tapi tak ada. Jadi masa dia lepas dia kahwin dengan isteri yang kedua tu senyap-senyap, dia dapat anak lelaki nama dia Muhammad. Muhammad yang dipanggil sebagai Abul Ma'ali. Dia buat akikah di rumah isteri pertama, tapi isteri pertama tak tahu. Maksudnya isteri pertama tak tahu dia kahwin dengan isteri kedua ni lebih kurang sekitar 2 tahun barulah kantoi. So bila isteri dia pergi ke rumah isteri yang kedua, isteri pertama dia pergi spy lah. Dia pergi ke rumah isteri kedua dan dia buat-buat macam tak kenal, dia ajak datang ke rumah. So bila dia ajak datang ke rumah, dia tunggu Ibn Hajar balik. So Ibn Hajar balik, dia tak nampak isteri dia, dia suruh isteri kedua tu sembunyi dulu. So bila dia dah sembang, dia buat-buat macam, dia tanya soalan-soalan yang serkap jarang ni. Ibn Hajar pun macam bolak-balik kan. Dia macam nak cover, tak cover. Sampailah bila isteri yang pertama dia panggil isteri kedua dia keluar, barulah kantoi. So isteri dia ni sangatlah, dia kata sedih kan, nature isteri kan. Dia sedih, dia marah sampai dia doakan Ibn Hajar ni masa dia tengah geram kan agaknya. Dia kata dia doakan supaya anak laki dia tak ikut jejak langkah dia. Jadi maksudnya dia tak jadi alim lah. Jadi Ibn Hajar ni bila dengar isteri pertama dia cakap macam tu, dia punya sedih dan dia kata punya dia risau. Sebab apa? Dia kenal isteri dia ni sebagai salah seorang yang dimakbulkan doa. Dia kata dia selalu tahu isteri dia doa. Jadi dia takut doa yang ni makbul, cita-cita dia nak anak lelaki yang boleh ikut jejak langkah dia tu tak tercapai, dan mungkin juga doanya makbul. Anak lelaki di Muhammad ini tak begitu perform lah kita kata. Pernah masuk penjara, keluar penjara. Ada urusan-urusan yang dituduh sikit. Ibn Hajar sanggup tulis kitab Bulughul Maram ni untuk anak dia ni. Kitab Bulughul Maram ni so famous lah sampai sekarang orang ajar dekat masjid, dekat pusat-pusat pengajian semua kan. Tapi anak dia tak juga ambil berat, tak ikut juga dia punya follow step dia. So kat situlah kalau kita nak tahu, lebih kurang itu kisah yang bersangkut paut dengan penulisan Ibn Hajar yang berkaitan dalam bab ni. Cuma kita nak sentuh sikit before this. Ibn Hajar ni kenapa dia tulis kitab Badrul Ma'un yang berkaitan dengan ta'un ini? Sebab dia ada kaitan dengan kisah keluarga ni tadi. Sebenarnya kalau kita nak tengok, Ibn Hajar dia ada bagi isyarat lah antara kenapa dia menulis tentang bab ini. Yang pertama sekali, pada tahun 833 Hijrah, Ibn Hajar ni wafat tahun 852 Hijrah. Jadi masa tu manusia ni pergi keluar solat istisqa, minta hujan ni di tengah padang pasir lah, di tempat yang luas. Itu dia ada sebut. Kemudian dia kali kedua, dia kata lebih kurang, dia kata kemudian ada berlaku, dia dipanggil oleh, kita kata raja pada masa tu, pada zaman dia, Khalid ataupun King Muayyid, yang kita kata salah seorang yang Ibn Hajar pernah belajar dengan dia kan. Dia rapatlah dengan Raja Muayyid ni.
Tapi pada masa tu dia tak mau keluar sebab dia melihat ada unsur-unsur yang bagi dia bercanggah sikit dengan agama. So dia tak mau ikut. Kemudian ada lagi satu peristiwa yang menyebabkan beliau menulis kitab ini. Sebab Imam Ibn Hajar ni dia mula start tulis buku ini pada sebelum tahun 819. Kemudian dia terhenti. Buku ni dia dah tak sambung. Kita tak sure sebenarnya apa yang berlaku, tetapi mungkin kita boleh anggap ataupun kita boleh agak Ibn Hajar dia terhenti tulis tahun 819 sebab tahun 819 ni berlakunya wabak ta'un yang dahsyat di bumi Mesir ketika itu. Ibn Hajar hidup di Mesir. Kemudian anak dia meninggal. Dia walaupun ayah ni dia teringin anak lelaki sebagai kita kata penyambung legasi, tapi dari segi jiwa ni ayah dengan anak perempuan ni biasanya dia baik kan, dia lentur sikit, dia lembut sikit. Anak lelaki ni mungkin dia close sikit dengan ibu dia. Jadi Ibn Hajar kehilangan dua anak dia yang dikasihi, anak perempuan dia iaitu Aliyah dan juga Fatimah pada tahun 819. Jadi dia agaknya di stop. Mungkin dia terkesan, dia rasa so sad dan dia tak dapat meneruskan sebab ketika tu dia tengah karang kitab yang Badlul Ma'un yang kita nak bicarakan ni. Kemudian selang berapa tahun kita kata dalam 12 tahun atau lebih, 14 tahun. Pada tahun 833 Hijrah pula, anak sulung Ibn Hajar, anak perempuan sulung Ibn Hajar, Zain Khatun, meninggal juga sebab ta'un. Jadi, 3 anak perempuan Ibn Hajar meninggal disebabkan oleh ta'un. Jadi, barangkali selepas daripada itu, dia spark balik dia punya mungkin keinginan dia untuk nak continue penulisan kitab yang berkaitan dengan wabak pandemik ta'un ketika itu yang begitu dahsyat, dan beliau menulis ataupun kita kata meneruskan kembali penulisan kitab ini sampailah pada siap. Dan kita akan pergi kepada apa konten kitab ni dan juga apa yang beliau cuba nak sentuh. Jadi pertama sekali tajuk dia dinamakan sebagai Badlul Ma'un fi fadli at-ta'un. Fadli ta'un ni maksud dia kelebihan wabak ta'un. Tapi Badlul Ma'un maksudnya badl ni macam kita memberi. Al-Ma'un ni walaupun dalam bahasa Arab digunakan dari sudut makanan, tetapi dari segi maknawi boleh dikatakan apa sahaja yang memberikan manfaat. So maksudnya ada orang panggil ma'unut ta'am yang mana dia cover kepada makanan. Kalau kata ma'unul waraq, apa yang kita kata kertas tu dia protect. Jadi seolah-olah bila Ibn Hajar nak kata badlul ma'un, mungkin dia nak maksudkan dia nak berikan nasihat berkaitan dengan kelebihan wabak ta'un untuk nak menenangkan masyarakat di sekitar ketika itu yang kehilangan ramai ahli keluarga, ribuan orang mati ketika itu termasuk di Mesir kerana wabak ta'un. Yang mana sebelum kita pergi kepada itu, kita penting juga bila kalau dalam bab ini saya sebut tentang ta'un, jangan kita imagine ta'un itu adalah ta'un yang kita kata apa, kita kenal sebagai koloria tu kan, yang sakit perut tu kan. Yang kerana pencemaran boleh muntah-muntah. Yang itu bukan ta'un yang kita maksudkan dalam perbahasan ni ataupun apa yang ditulis dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab klasik Arab ataupun sejarah Islam dulu. Tetapi ta'un yang kita nak bicarakan ni dia penyakit lain. Dia adalah sebenarnya kita kata penyakit bahasa Melayu dia kita panggil sebagai hawar bubon ataupun orang putih pun panggil bubonic plague. Bubonic plague ni kan, yang diakibatkan oleh satu bakteria Yersinia pestis yang direbakkan asalnya daripada haiwan-haiwan ataupun tikus hitam ketika itu, yang telah menyebabkan, kalau kita tahu wabak yang paling dahsyat dalam sejarah manusia, iaitu Black Death ataupun maut hitam yang bermula di Asia Barat dan telah merebak ke Eropah sekitar tahun 1340-an dulu. Yang dianggarkan kematian ketika itu
antara 75 juta sampai 700 juta orang masa tu. Ini 1/3 manusia dekat Eropah mati. Itu berlaku pada ketika itu. Dia masuk ke Itali, masuk ke London, masuk ke Vienna, masuk ke Moskow. Yang mana kalau kita tengok kes pandemik COVID ketika ni, saya tak pasti jumlah terkini yang telah mati walaupun kesnya telah berapa juta kan, dah meningkat. Tetapi mati hitam ketika tu lebih dahsyat kan. Betul. So daripada situ, inilah kita kata asalnya penyakit bubonik plague ni yang mengambil masa lama masa tu untuk nak dibenteras, bila mana penyakit ni menyerang besar-besaran dan telah menyebabkan kematian yang begitu dahsyat. Sebab kalau kita tengok gejala taun, nanti kita akan sebut, Ibnu Hajar bila disebutkan gejala taun sama macam mana penyakit hawar bubon ni. Jadi kita akan tengok, so dia bukan about sakit perut. Sebab kadang-kadang kita wonder kan, dahsyat sangat ke penyakit taun ni, sakit perut sampai mati kan. Actually lain daripada taun yang ada dalam kamus kita sekarang, tetapi taun dimaksudkan dalam perbahasan ataupun dalam kitab-kitab sejarah Islam merujuk kepada hawar bubon ni. Dahsyatlah penyakit dia, memang mati sangat ramai ketika itu. So inilah kita kata punca kitab Ibnu Hajar ini ditulis pada zaman tersebut. Cuma kalau kita nak discuss, adakah Ibnu Hajar sahaja yang mengarang kitab berkaitan dengan taun ini? Sebenarnya tak. Ramailah kita kata orang yang menulis berkaitan dengan taun. Selain Ibnu Hajar pun ada, dan kalau kita tengok Ibnu Abi Dunya umpamanya, dia ada kitab yang Ibnu Abi Dunya ni yang paling lama ni yang kita jumpai menulis satu kitab khas berkaitan dengan taun. So Ibnu Abi Dunya ni meninggal tahun 281 Hijrah, which is zaman-zaman Imam Bukhari itu dulu tu. Zaman Imam Tirmidzi, zaman Imam An-Nasa'i pada zaman tu. Di sebelum Ibn Hajar 500 tahun. Dia punya zaman. Dan kemudian kalau kita tengok ulama hadis pun, dalam kitab-kitab hadis dia ada bab-bab yang dikhususkan bab berkaitan taun. Kan misal kata ada bab taun dalam Sahih Muslim pun ada. Dalam Sunan Abi Daud dia ada bab kelebihan orang yang mati disebabkan taun. Bab keluar bila mana diserang oleh penyakit taun. Dalam Sunan Nasa'i pun ada. Dalam Sunan Ibn Majah saya tak sure. Tapi At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi ada. Dan kitab-kitab lain pun banyak. Kalau ulama yang tulis khas berkaitan dengan taun, yang paling lama saya jumpa adalah kitab Ibnu Abi Dunya yang meninggal tahun 281 Hijrah. Kemudian ramailah ulama lain, As-Subki tulis, Ad-Dibaji tulis, lebih kurang kalau tak salah sekitar 40 penulisan yang berkaitan dengan taun, khas yang berkaitan dengan taun yang telah ditulis oleh ulama-ulama silam terdahulu. Jadi itu menggambarkan begitu dahsyatnya kita kata serangan penyakit bubonic plague ni dulu pada zaman tersebut. Tapi ada beberapa fakta menarik yang kita akan kongsikan pada hari ini. Mungkin kita boleh relatekan dari sudut apa yang disebutkan dalam hadis dan juga dari sudut saintifik. Itu menariknya. Sebab ada dalam hadis disebut tentang punca-punca penyakit taun ni. Cuma dari segi saintifik, how kita nak relate kan, itu terpulang kepada pengkaji-pengkaji kontemporari. Tetapi apa yang menarik dia bincangkan dalam kitab Badrul Ma'un, bila disentuh tentang permulaan sejarah taun. Permulaan sejarah taun ni agak interesting, sebab mungkin ramai daripada kita tak tahu. Kita ingat dia muncul daripada tikus hitam tu kan. Dia muncul daripada haiwan-haiwan, virus tu muncul daripada situ. Tetapi kita tak perasan until bila kita baca kitab-kitab seperti yang ditulis Ibnu Hajar ini, rupanya penyakit taun, bila saya sebut taun ni, kena ingat dia adalah penyakit bubonic plague tu, which is dia adalah sebenarnya satu azab yang telah menimpa umat terdahulu. Kemudian ada riwayat-riwayat yang mana menyebut taun ini adalah serpihan daripada azab yang pernah menimpa sekelompok daripada Bani Israel yang ada kalanya didatang dan ada kalanya
dia pergi. Itu yang interesting. Sebab kalau kita tengok antaranya riwayat yang diriwayatkan dalam dengan sanad yang hasan, agak baik daripada Mutayyan. Mutayyan ni sekolah Islam Muhammad bin Abdullah Al-Hadrami daripada Kufah. Dia riwayat, dia kata salah satu daripada kaum seorang nabi, dia kata dia tak namakan, ingkar. Lalu seseorang pun kita bertanya kepada dia, mereka patut diazab dengan kebuluran? Dia jawab tak. Macam mana nak azab kaum Bani Israel ni? Salah satu daripada kaum Bani Israel banyak kan? Maksudnya banyak tu dia lama. Sebab Bani Israel ni daripada keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni adalah Israel. Nama dia Israel. So Bani ni anak-anak dia. So daripada kabilah ataupun keturunan Nabi Yaqub ni bergenerasi panjang lah. Berapa banyak Nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi masa tu ada satu generasi ingkar. Jadi bila diberi pilihan nak diazab, sebab riwayat kata ini zaman Nabi Daud. Riwayat zaman Nabi Daud. Bila dia diberi azab tu, diberi pilihan nak kena kemarau 2 tahun, boleh mati kebuluran. Pilihan yang kedua untuk diserang oleh musuh, berperang selama 2 bulan. Perang 2 bulan pada zaman tu dahsyatlah. Perang Uhud ke perang Badar pun mungkin 1-2 hari je kan. 2 bulan mesti perang yang dahsyat ketika tu. Zaman sekarang lah perang yang bertahun-tahun kan. Pilihan yang ketiga adalah dihantar satu wabak ta'un selama 3 hari. Jadi masa tu dibagi pilihan, kaum Nabi Daud ni dia angkuh, dia kata anta nabiyyuna fakhtar lana, you are our prophet, you choose. Dia jawab macam tu. So Nabi Daud punya nak fikir kan, apalah azab yang sepatutnya dikenakan, sebab Allah bagi pilihan. Sama ada nak bagi kelaparan, dia kata pedih tu, susah ni, kebuluran ni sakit tu, seksa, sangat seksa. Kan, bayangkan kita sangat lapar sampai hilang tenaga, sampai hilang zat, kemudian kita mati, dahsyat, siksa lah. Kemudian peperangan ni kita tahu dahsyat. Tak ada siapa yang bercita-cita nak berlaku peperangan melainkan dia memang ada agenda tertentu lah. Jadi ta'un ni masa tu dia tak tahu apa benda ta'un ni. Selama 3 hari, oh nice, 3 hari okey kot kan. 3 hari ta'un ni kita tak tahu penyakit apa kan. 3 hari dia okey lah. Perang 2 bulan. Kalau kemarau 2 tahun. Bila Allah utuskan ta'un tu, hasilnya dalam antara riwayat 70 ataupun 100,000 kaum Bani Israel yang mati tak sampai tempoh 1 hari. Sampai Nabi Daud minta kepada Allah, ya Allah tolonglah hentikan wabak. Dan bila hilangnya ta'un, Nabi Daud pun nasihat balik kepada Bani Israel. Dia kata Allah telah merahmati kalian, syukurilah Allah sebanyak mana dia telah menguji kamu. Dan ketika itulah Nabi Daud AS membina asas Masjidil Aqsa yang disempurnakan binaan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Jadi itulah guys. So kalau kita tengok lagi, berlaku lagi kisah wabak ni, dia on off. Dan riwayat Bani Israel yang pada zaman Nabi Musa pun dikenakan ta'un, ada disebutkan, dan some ulama dia relatekan dengan ayat dalam surah Al-A'raf. Allah sebut فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا أَعْهِدَ عِندَكَ لَئِن اتَّبَعْنَا الرِّجْزَ. Riz yang disebut dalam azab, riz ni maksud azab. Kisah Bani Israel yang Allah pernah azab mereka, Allah hantar taufan, Allah hantar belalang, Allah hantar katak, Allah hantar kutu, Allah hantar penyakit berdarah. Itu antara azab-azab yang dulu pernah menimpa Bani Israel. Azab tu yang dikatakan salah satu ar-riz, di situ sang ulama mentafsirkan dia adalah wabak ta'un yang berlaku, yang menimpa kepada kaum Bani Israel ketika itu. Dalam riwayat Tabrani, Nabi Musa ni dia pernah sampai ke kawasan Bani Kan'an, yang mana dia ni dibuat tipu helah banyak lah. Dia Bani Kan'an ni dia cuba menggunakan seorang wanita ataupun wanita ni untuk nak goda Bani Israel.
yang masa tu diingat sebagai musuh. So salah seorang daripada orang kenamaan Bani Israel, namanya dikatakan Zimri bin Sha'um, daripada keturunan Syam'un bin Yaqub, diingkar kepada Nabi Musa dan dia sanggah Nabi Musa. Dia kata, fawallahi la nuti'uka fi hadha, demi Allah kami tidak akan mentaati kamu dalam perkara ini. Dan dia pergi berzina dengan wanita Kan'an tersebut. Maka Allah timpa kepada kaumnya wabak ta'un, sehingga diriwayatkan puluhan ribu mati ketika itu. So ini antara kita kata apa yang Ibn Hajar dibawakan asal usul ta'un daripada riwayat-riwayat hadis yang boleh jadi satu information baru kepada kita semua. Ini satu penemuan yang saya agak menariklah, dan ramai daripada kita tidak tahu. Dan Ibn Hajar sentuh kemudiannya tentang ciri-ciri penyakit ta'un yang berlaku, yang mana samalah dengan wabak bubonic plague yang hari ini kita kenal sebagai nama tu kan. Dan antara ciri disebut macam ada ketumbuhan dekat celah-celah anggota, dekat ketiak, mungkin celah perut, celah jari. Dia kalau kita tengok bubonic plague tu pun dia timbul macam berbola kan, dia macam nak meletup, dia benda yang di kehitaman macam darah, macam ya Allah teruklah kalau kita tengok gambar dia kan. Ketumbuhan yang dahsyat, boleh bawa mati, macam kusta, teruk dia punya sakit ni. Kemudian Ibn Hajar pun sentuh ta'un ini dia lebih spesifik daripada wabak. Wabak ni macam kita tahu pandemik, anything, apa-apa sahaja, satu virus, apa-apa yang merebak dengan cepat, kita panggil dia sebagai satu wabak ataupun pandemik. Ta'un salah satu daripada penyakit wabak. Satu maklumat yang interesting juga, kenapa kita pun tahu kan dalam hadis Nabi SAW pernah mention tentang Madinah ini tak akan masuknya Dajjal dan juga ta'un. Penyakit ta'un ataupun Dajjal dia tak masuk ke dalam Madinah. Jadi sama orang dia mula diingat ta'un ni penyakit sakit perut tu. So dia ingat ta'un tu pernah berlaku dekat Madinah. Tapi sebenarnya is not ta'un yang dimaksudkan di dalam hadis. Dan kemudian juga Madinah pernah ditimpa wabak. Maksudnya wabak tu berlaku pada Madinah, tetapi spesifik penyakit ta'un tidak berlaku di Madinah. Pandemik pernah berlaku. Di Madinah ni selalulah wabah ni, Madinah ni dikenali sebelum Nabi berhijrah ni, dikenali sebagai tempat tempat wabak. Selalu ada virus yang dulu membuatkan orang sakit. Pernah dalam Sahih Bukhari pun ada cerita tentang ada orang lelaki yang dia sampai Madinah, dia jatuh sakit. Dia katakan badan dia bertukar sampai ke kuning-kuningan. Madinah pernah berlaku wabak besar pada zaman Umar bin Al-Khattab yang menyebabkan kematian yang ramai, yang besar. Ada riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari. So kalau kita tengok cerita-cerita tersebut, kita tahu dekat Madinah berlaku ta'un, bukan berlaku ta'un, berlaku wabak. Cuma ta'un ini dispesifikkan, yang ni yang menarik dalam hadis ni, benda ni yang mungkin kita tak tahu how to relate dengan ilmu sains yang kita ada. Sebab Nabi SAW sebut, bila dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi bagi tahu fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Umat aku ni akan musnah kerana peperangan dan juga ta'un. Sahabat ni dulu dia tak tahu apa benda ta'un ni. Dia kata ta'an maksudnya peperangan ni kita tahulah. Tapi ta'un tu apa? Ta'an peperangan. Ta'un penyakit yang dia orang tak tahu. Nabi SAW apa? Nabi SAW jawab, At-ta'un wa khazu a'da'ikum minal jin. Ta'un adalah tikaman daripada musuh kamu daripada kalangan jin. Jadi Nabi SAW seolah nak beritahu penyakit pandemik yang berlaku bubonic plague ni ada kaitan jin dengan penyebaran penyakit tersebut. How? Macam mana? Kita tak tahu kan. Dari segi saintifik yang kita tahu, dia datang daripada bakteria ini, kemudian dia menyebabkan itu dan ini.
Cuma itu apa yang mata kasar kita boleh nampak dengan bantuan daripada alat-alat, mungkin daripada teknologi yang kita ada. Tetapi itu sains kita di dunia kita. Tapi kita tak tahu sains dalam dunia jin. Yang ini antara benda yang a bit interesting. Sebab sains something yang, benda yang aneh, tapi kita boleh buktikan secara scientifically. Tetapi ada di luar sana yang kita tak boleh nak prove lagi. Let's say, kita kata, kalaulah kita hidup zaman dulu, berapa ratus tahun yang dulu, ataupun ribuan tahun dulu, tiba-tiba, diorang tengok, kita hari ni boleh cakap dalam telefon. Suara orang ribuan kilometer tu kita boleh dengar kan. Bagi zaman tu, dia akan rasa benda ni sihir. Benda ni magic. Macam mana suara boleh ditransfer beribu kilometer untuk didengari jauh di sana. Belum dia tengok lagi kita punya kelas online ni. Macam mana dia boleh cakap kat sini ada orang dalam komputer ke laptop ke. Benda macam ni, dia jadi tak pelik bila mana telah dibuktikan secara saintifik. Oh, dia ada gelombang itu, gelombang ini, belajar itu. Tetapi kita tak nafi banyak lagi benda-benda yang kita kata magic dekat luar sana, kita masih lagi cannot prove at all. Sebagai contoh, kalau kita beriman dengan kisah dalam Al-Quran, Allah cerita macam mana istana Nabi Sulaiman itu diangkat, dibantu oleh jin, boleh angkat istana tu, move, pindah ke Yaman, depan Queen of Sabah masa tu kan. Queen of Sabah masa tu pun terkejut. Oi, macam mana istana tu boleh berpindah? Istana dia tu boleh berpindah. Kalau kita nak fikirkan logik kita sekarang, kita tak, mustahil. Benda ni tak boleh nak prove. Macam mana nak angkat bangunan pergi ke sana? Sama juga kalau kata orang dulu, dia tengok macam mana kita boleh terbang, naik besi yang berat yang kita tak boleh langsung nak angkat, tapi benda tu boleh terbang. Dah laju pula tu. Boleh sampai, kita boleh travelling sana sini, antara satu negara ke satu negara lain. Kalaulah kita hidup zaman dulu yang kita boleh guna semua teknologi kita ada ni, diorang akan ingat kita ni macam dewa. Dahsyat punya. Sebab diorang tak boleh nak proof. Diorang akan anggap sebagai sihir. Kita pula boleh proof, kita anggap dia sebagai sains. Kita tak nafi satu hari nanti, mungkin tiba-tiba sains yang ada jin tu yang boleh pindahkan bangunan besar ke bangunan yang lain. Kalaulah Allah nak singkapkan ilmunya kepada kita, tiba-tiba kita boleh temui penemuan scientifically. Kalau orang tengok Doraemon kan, lampu pengecil, dia boleh kecilkan bangunan tu kan, jadi kecil, lepas tu dia angkat, dia pergi ke tempat lain, lampu besar, dia besarkan balik. Jadi kemungkinan benda tu boleh berlaku, tapi kita tak boleh nak iakan until kita kata kita boleh jumpa penemuan sainsnya. Begitu juga dengan tikaman jin daripada wabak ni. Kita tak nampak apa peranan jin sebenarnya dia buat dalam penyakit-penyakit yang tersebar luas ni. Bakteria kita tahu. Macam mana dia tersebar, mungkin ada dalam formula-formula sains ni lah, teori-teori sains. Tetapi benda tu kadang-kadang kita tak tahu dia digerakkan macam mana. How dia bertebaran. Apa peranan jin nak menyebarkan virus-virus yang berlaku sekarang. Yang kita tahu dia berpindah. Dia boleh berjangkit. Tetapi kita tak nampak adakah di sana ada peranan jin ataupun tidak. Benda tu until kita boleh bukti, kita akan cakap benda tu sains. Begitu juga dalam hadis ni, kita pun tak boleh nak faham sangat macam mana bentuk tikaman jin yang Nabi SAW maksudkan daripada wabak taun ketika itu. Kita hanya boleh sebut, oh ini berlaku kerana tiada penjarakan sosial, kerana mungkin penjangkitan daripada air liur, penjangkitan daripada udara, itu dan itu. Itu secara apa yang kita tahu. Tapi ada lagi yang kita tak tahu. So adalah kita kata, cuma dalam hadis yang saya maksudkan tadi tu, sama orang dimuskil, dia kata
Umat Nabi bila bagi tahu umat ini akan berlaku pertumpahan darah, akan hancur kerana pertumpahan darah dan penyakit taun. Tapi realiti kita tengok, taun macam dah jumpa vaksin ni kan. Jadi macam orang sekarang dia dah tak risau pasal penyakit taun ni dah. So kat sini menimbul lagi satu persoalan. Adakah kita telah menjumpai satu formula yang boleh menewaskan tikaman jin yang dimaksudkan dalam hadis? Maksudnya dalam war ni, kita dah jumpa satu formula yang membuatkan jin nak serang lagi dengan taun, dah tak dapat. Maksudnya kita dah ada mungkin senjata dalam bab ni yang lebih ampuh daripada jin dalam bab menyebarkan wabak taun. Ada kemungkinan begitu. Sebab Nabi bagi tahu itu tikaman jin. So bila kita jumpa vaksin tu pula boleh cure benda ni. So adakah kita dah prevent, maksudnya serangan jin ketika itu? So benda ni ada perbahasannya. So some ulama bila dia dibahaskan hadis ni, dia kata dia bukannya maksudnya kehancuran manusia sederak, tetapi dia lebih merujuk kepada at certain time, certain waktu, ataupun secara majority, memang ramai manusia mati disebabkan peperangan, ramai manusia mati disebabkan oleh wabak taun, dan ini realiti yang berlaku. Kita boleh tengok peperangan daripada zaman dulu sampai sekarang telah mengorbankan kita betapa ramai kan. Masa kita tengok peperangan yang berlaku dekat Syria dalam berapa tahun sebelum ni, 10 tahun sebelum ni, saya masa tu ada dekat Middle East. Masa tu bila dengar tentang permulaan perang di Syria ni, kita rasa macam mula-mula tu dengar 50 orang mati. Kita rasa macam ramainya dah mati. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dengar berapa ribu orang pula mati. Ya Allah, ramainya mati. Sampailah beberapa bulan kemudian dengar sampai 100,000 orang mati. Kita kata ya Allah, sampai 100,000 orang mati. Kemudian makin ramai 500,000 mati. Kita kata 500,000 mati kerana peperangan. Saiz dia lebih berganda daripada stadium Bukit Jalil tu berapa kali. Ya Allah, macam mana boleh mati macam tu punya ramai? So kita pun dah jadi macam impress. Memang mati itu baru kita punya zaman, belum zaman-zaman sebelum yang peperangan tu tak berlaku, belum peperangan kat Iraq, berlaku peperangan Soviet dulu, peperangan berjutaan manusia mati. Kita sebut tahun yang berlaku, yang melanda Eropah, Black Death tu pun dah dikatakan sampai 200 juta orang mati itu pada zaman tu. Kira kata, dan belum dia ambil kira pada zaman-zaman lain yang berlaku wabak taun. So kita kata ini antara benda yang boleh menyebabkan kepupusan populasi ramai manusia. Nabi SAW pernah bagi tahu adalah disebabkan wabak ni dan juga disebabkan oleh peperangan. Itu. Dan kemudian dia ada Ibnu Hajar pun dalam kitab ni dibahaskan tentang konsep. Tadi kita ada cakap wabak taun ini macam mana dia adalah serangan daripada jin, tetapi macam mana jin boleh memberi kesan kepada orang yang kepada orang penyakit ataupun pesakit taun kan. Manusia akan fikir kan, bukan ke taun ni dia kena orang sama setiap masa pada bulan Ramadan, tetapi bukankah Nabi SAW ada sebut dalam hadis bahawa syaitan ni digari ataupun ditambat pada bulan Ramadan. So macam mana jin boleh bertindak pada bulan Ramadan? Sedangkan hadis bagi tahu syaitan itu ditambat pada bulan Ramadan. So kita tak pelik disebabkan syaitan itu sifat spesifik kepada jin yang jahat. Manusia pun dipanggil sebagai syaitan kan kalau jahat. Dalam surah An-Nas, bila Allah kata min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah kata daripada syaitan punya jahat ni boleh datang daripada jin, boleh datang daripada manusia. So syaitan ni kita kata orang yang jahat yang jadi rekrut kepada iblis daripada kalangan jin. Dan manusia pun ada yang begitu juga. So ada daripada kalangan mereka ini yang kira kata yang tidak juga ditambat pada bulan Ramadan. Itu bergantung pada pentafsiran pada para ulama hadis, banyak pandangan dalam bab itu. So
Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia ada bahaskan tentang hikmah kenapa jin ni dia boleh mengganggu kita bila dia sebarkan wabak ta'un. Dia kata, so Ibn Qayyim bagi tahu, dia kata musuh kita adalah syaitan daripada kalangan jin. Yang jin yang taat pula adalah saudara kita. Bila manusia mula ingkar, jadi jin mula kuasai mereka. Sebagai balasan, syaitan ni, sebab manusia ni jadi rosak kerana syaitan daripada kalangan jin. Hasutan syaitan yang kita tak nampak. Kita tak boleh nak mensaintifikkan perkara tu kan. Sebagaimana manusia pun cuba untuk nak menguasai jin dalam nak melakukan kerosakan. Ada manusia yang cuba untuk nak dirasa dipergunakan jin kan. Kita tengok orang yang buat sihir, orang ni digunakan jin lah for somehow. Jadi jin pun dia ada dia punya bentuk macam mana jin itu menguasai, boleh menyerang balas kepada manusia. Jadi salah satunya adalah penyebaran wabak yang Nabi SAW telah sabdakan ini. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, ini juga disebut oleh Ibn Hajar, tentang panduan-panduan untuk mengelakkan kita daripada kena gangguan-gangguan jin. Nabi ajar kepada kita zikir-zikir, yang mana zikir sahih ini kalau kita amalkan, dia boleh menjadi pendinding, jadi satu kita kata antibody, imunasi kepada kita daripada gangguan-gangguan jin. Definitely kita tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi jin nampak. Orang yang mengamalkan, sebagai contoh, bila Nabi SAW bagi tahu kan, syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis dalam Sahih Muslim. Kita baca surah Al-Baqarah, kita tak nampak. Tetapi syaitan nampak. Bila kita baca surah Al-Baqarah, apa yang mungkin keluar, apa yang mungkin nampak. Mata kasar kita tak nampak, dia orang takut nak masuk. Mungkin dia rasa benda tu sebagai tempat yang tak selamat. Macam kita, kalau tempat tu ada tempat beracun, ada gas beracun, ataupun ada wabak penyakit, kita rasa tak selamat nak masuk tempat tu. Sebab kita nampak benda tu, tempat tu tak selamat. Benda tu beracun. Puncanya, kita pun sebutlah, daripada haiwan ni ke, daripada bom, daripada chemical. Syaitan pun, bila kita baca surah-surah zikir-zikir Nabi SAW ajar, dia akan nampak benda tu tak selamat bagi dia untuk nak pergi, untuk nak hadir. Tetapi cara kita bancuh ubat tu, itu mungkin berbeza. Sama ada orang tu baca betul ke tak, orang tu baca dengan penuh penghayatan ke tak, itu yang akan memformulasikan imunisasi ataupun kita kata racun bagi syaitan tu. Kalau kita baca tak betul ke apa, mungkin less effect. Kalau kita baca mungkin tak menghayati, lagilah less effect. Jadi dia ada dia punya, mesti kita kena, bila baca tu kita kena tunaikan hak-hak dia dengan baik. Kita ambil wuduk, kemudian kita baca dengan tertib, kita cuba menghayati makna yang yang ada, kita amalkan. Itu lagi akan menguatkan imunisasi dan tubuh kita. Sebab tu percaya, siapa yang amalkan zikir pagi dan petang, insya-Allah benda-benda yang disebabkan oleh gangguan jin ini tak akan menimpa dia. Saya ada sahabat baik. Dia, masya-Allah, dia tak pernah tinggal zikir pagi dan petang. Kalau saya pergi jalan dengan dia, travel dengan dia, mesti pagi petang tu ada masa saya nampak mulut dia tu kumat kamit. Dia baca zikir pagi dan petang. Dia never tinggal. Dia bagi tahu pada saya, Ustaz, Allah always protect dia dengan cara yang dia tak tahu nak describe. Dan lagi kelakar, isteri dia cerita kat kami, kalau suami dia travel atau keluar lama daripada rumah, dia mesti kadang-kadang dia kata dia selalu dengar macam ada gangguan dalam rumah. Macam bunyi-bunyi pelik-pelik, tiba-tiba dapur dia bergerak sana sini. Dia ada nampak kelibat-kelibat. Tapi dia kata amazingly, bila suami dia ada kat rumah, benda tu tak pernah kacau.
Benda tu mungkin dia takut. Dia takutlah tu. Tapi kita tak tahu nak explain kan. But itulah. Sebenarnya banyaklah kita kata panduan-panduan, insya-Allah yang tu kita akan senaraikan nanti bila saya dah completely kaji tentang selesaikan kajian ni. Banyak panduan-panduan yang Nabi SAW mention kepada kita how kita nak protect ourselves daripada gangguan-gangguan jin. Kita baca ayat kursi sebelum tidur, 10 ayat daripada Al-Baqarah, kita baca 3 qul, kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa alhamduhu ala kulli syai'in qadir. Kita sebut la ilaha illallah 10 kali selepas daripada solat subuh. Bila kita nak masuk toilet, kita baca bismillah. Banyak lagi lah kita kata panduan-panduan yang kita boleh ambil perhatian. Semua ini dia ada sainsnya dalam nak mencegah penyakit, gangguan yang kita tak dapat tafsirkan daripada sudut sains for now. Itu dia antara perbahasan yang dibincangkan. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, dia mention tentang orang yang mati disebabkan sakit taun. Sebab dalam hadis mention bahawa orang yang mati disebabkan taun, dia dapat pahala mati syahid. Kan? Yang ini antara benda-benda yang kita mungkin nak discuss how syahid it is. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis yang bincangkan tentang orang yang mati syahid ni, semuanya syahid, semuanya mati ngeri. Dan apa yang Nabi SAW, orang yang mati sebab sakit perut, orang yang mati, ada riwayat kata ketika melahirkan anak, itu banyak. Nabi SAW mati terbakar. Ini semua mati dalam keadaan ngeri. Mati kena langgar. Semua kematian yang menyakitkan. So daripada kesakitan itu, dia memberikan ganjaran yang besar kepada empunya badan, empunya jasad, yang mana ganjaran itu dikatakan sebagai ganjaran mati syahid. Tetapi syahid yang macam mana? Itulah. So kat situlah ada hadis daripada Utbah bin Abd as-Sulami yang menyebut bahawa orang yang mati itu ada 3 darjat. 3 level. Yang pertama, orang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, lalu dia bertemu dengan musuh sampai dia mati, itu syahid yang highest syahid lah. Kemudian, orang yang berjuang dengan jiwa dan harta di jalan Allah, dan dia orang berdosa. Orang ni dia bukan baik sangat, tapi dia berjihad. Dia berjuang, dia mati di jalan Allah. Jadi, kesakitan, tikaman, tembakan yang dia lalui tu, semua akan menjadi kafarah bagi dosa-dosa dia. Still dia akan dapat syurga Allah. Ada orang munafik pergi berjihad, dia mati. Yang ini tidak memadamkan kemunafikannya. Hadis riwayat Ahmad. Sebab katanya, kematian, pedang itu tidak akan memadamkan sifat nifaq. Dosa boleh, nifaq tak boleh. Nabi pernah ditanya, para syuhada mana yang lebih baik? Nabi bagi tahu orang yang dicampak di barisan peperangan dan dia orang tidak berpaling ke belakang. Mereka berperang sehingga mereka ini terbunuh. Mereka ini akan berada di tempat yang tertinggi di syurga Allah, yang mana Allah tertawa dengan mereka. Dan Nabi beritahu apabila Allah tertawa terhadap seorang hamba, maka tiada hisab baginya, tiada perhitungan bagi dia. So ini dipersetujui oleh para ulama semua, dia adalah syahid yang paling tinggi darjat. So kalau ta'un, walaupun ta'un ini dia tak ambil sebahagian daripada hukum dan kelebihan pejuang peperangan fisabilillah, tetapi pahala syahadah dan beberapa kelebihan akhirat itu orang yang mati disebabkan ta'un ini dapat. Dalam satu riwayat, apabila dibangkitkan para syuhada dan orang yang mati kerana ta'un, orang yang ta'un ni dia akan kata, kami ni syuhada. Lalu dikatakan kepada mereka, cuba tengok, kalau tubuh mereka ni memang ada luka-luka yang mengalirkan darah seperti para syuhada dan baunya harum seperti kasturi, maka mereka ini adalah para syuhada. Ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian ada riwayat yang kata para syuhada dan yang orang yang mati di katil, mereka mengadu kepada Allah tentang
orang yang mati kerana ta'un. Orang yang mati syahid ni dia kata, saudara kami ini terbunuh seperti mana kami terbunuh. Mereka yang meninggal di atas katil pula dia bagi tahu saudara kami ini mati di atas katil sebagaimana kami. Maka Allah pun kata, lihatlah luka mereka, sekiranya menyerupai luka-luka kalian, mereka adalah daripada kalangan kalian, itu syahid. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi orang yang mati syahid dia lebih sikit daripada syahid yang lain, mati terbakar ke yang lain-lain. Itu tak disebutkan dalam nas. Tapi ta'un ini dispesifikkan disebutkan dalam nas. Yang mana dia mungkin kita kata bawah sikit je daripada orang yang mati fisabilillah, ataupun dia berkongsi banyak daripada kelebihan orang yang mati fisabilillah. Sebab ciri-cirinya serupa. Tengok badan teruk kan. Orang yang kena wabak bubonic plague ni, ya Allah, badan teruk. Leleh-leleh darah. Apa nama ni, mungkin jari jemari boleh putus, jatuh, macam mana penyakit-penyakit kusta tu kan. Itu dia punya ni. Tapi ada syarat. Macam mana nak dapatkan ganjaran ni? Bagi orang yang ditimpa wabak, penyakit ta'un ni sebagaimana. Dalam hadis riwayat Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha dia pernah bertanya tentang ta'un. Lalu dijawab, ta'un ni adalah azab Allah yang ditimpakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan dia juga adalah rahmat bagi orang yang beriman. Tak ada seorang pun yang dijangkiti ta'un, lalu dia tinggal di rumahnya, penuh kesabaran dan penuh pengharapan kepada ganjaran, serta mengetahui bahawa tiada yang boleh menimpanya melainkan dengan ketetapan daripada Allah Azza wa Jal, melainkan baginya ganjaran syahid. So, kita dah relate, tak semua wabak yang kita nak relate dengan hadis ni, ataupun hadis syahid ni, tetapi dia lebih spesifik kepada ta'un atau wabak bubonik yang dahsyat ini. Cuma kalau ada orang, tak apa, itu kita discuss later. Mungkin ada orang tanya kan, orang yang mati sebab COVID ni, bolehkah kita golongkan sebagai syahid? Ada orang dia kata kita golongkan sebagai syahid macam mana penyakit ta'un. Saya melihat kalau kita nak kata syahid, we cannot samakan dengan penyakit ta'un. Penyakit ta'un jauh lebih dahsyat. Kalau kita nak samakan penyakit COVID dengan orang yang mati lemas, mungkin boleh dicari persamaan. Dari sudut orang yang kena penyakit COVID ni, dia antara gejala dia boleh menyempitkan saluran pernafasan. Dia seolah-olah macam mati lemas lah kalau tak diselamatkan. Kalau nak dikiaskan dengan orang yang mati lemas, then insya-Allah dia boleh dapat pahala syahadah kat situ. Tapi kena ingatlah, selain daripada fisabilillah, apa-apa kematian yang dikatakan sebagai syahid ni, tetap di dunia ini mereka ini kena dikebumikan, diuruskan seperti mana orang-orang biasa. Hanya fisabilillah dalam battlefield sahaja yang mana mereka ini dapat hukum yang khas. Itu yang speciality lah. Yang ini dia the top, the highest level. Bukan mudah kan kita nak pergi masuk tempat yang kita pun maybe yakin ataupun big possibility kita akan mati kan. It's bukan mudah. So itu yang apa nama ialah antara benda-benda yang didiscuss dalam perbahasan ini. Kemudian ada benda yang dimentionkan juga oleh Ibn Hajar. Ada hadis-hadis yang menyebut bahawa Allah menimpakan ta'un sebagai balasan bagi pelaku maksiat, zina, riba. Macam mana dia boleh menjadi satu rahmat bagi orang yang beriman? How dia boleh jadi satu azab, dan pada masa yang sama dia boleh jadi rahmat pada sekelompok pada sekelompok orang. Ada riwayat Ibn Majah, Nabi SAW bagi tahu, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihin. Wahai orang muhajir, ada 5 perkara yang kalau kamu diuji, aku berlindung daripada Allah, aku berdoa agar kalian tidak sempat dengan zaman tersebut. Antaranya Nabi sebut, lam tadhharul fahishata
fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Nabi bagi tahu antaranya bila perbuatan keji itu telah berleluasa, yang mana manusia mula selamba je pamerkan maksiat mereka, berkongsi maksiat mereka, melainkan Nabi bagi tahu akan bertebarannya ta'un dan penyakit-penyakit auja', penyakit-penyakit yang tidak pernah ditimpakan kepada umat-umat yang dahulu. Selain ta'un, there are a lot of pandemic yang tak pernah ditimpa pada masa dulu akan bercetus, dan kita berada di zaman tu. Kita berada di zaman yang ramai orang manusia yang sekarang mula tidak segan silu menzahirkan dosa-dosa mereka, maksiat-maksiat mereka through media sosial. Belum kita tengok Twitter, golongan anak muda yang begitu dahsyatnya. Kita tak nampak. Kita berada dalam ruang lingkup Universiti Sains Islam kan, orang baik-baik kan, yang mana semua bagus-bagus, masya-Allah, ada concern pada agama. Tetapi banyak di luar sana yang kalau kita tengok anak-anak muda yang jauh daripada agama, jauh, sungguh lain daripada pelajar-pelajar USIM kita yang sangat bersopan santun, yang terkenal dengan akhlak yang baik. Tetapi dia ada different world yang lain, yang dari segi etiknya tak ada, dari segi mannernya tak ada, dari segi pengetahuan agama asas pun tak ada. Subhanallah. So mereka ini biasa tidak teragak-agak untuk nak buat apa sahaja yang mereka rasa seronok walaupun dosa. Nabi SAW bagi tahu lagi dalam hadis riwayat Al-Hakim, "Idza dhahara waladu zina war riba fi qaryah qad ahallu bi anfusihim adabullah." Kalau telah terzahirnya ramai anak-anak zina, berleluasanya riba, mereka telah menghalalkan azab Allah yang boleh ditimpakan kepada mereka. This is the world. Terlampau banyak. Belum kita cerita di Western, di Amerika sampai ada program season nak mencari bapa. Sebab dia tak tahu siapa bapa dia. Dan perempuan tu pun tak tahu siapa bapa kepada anak dia ni. Sebab tu zaman kita ni macam-macam azab lah, macam-macam benda lah sebenarnya. Nabi beritahu, "Ma fashaz zina fi qaumin qat illa kathura fihim al-maut." Dalam hadis riwayat Malik, tidak berleluasanya zina dalam satu kaum itu melainkan akan berlaku padanya banyak kematian. Itu, tetapi bagi orang beriman yang terkena, dia menjadi satu kafarah. Nabi SAW bagi tahu, orang yang beriman, kalau dia terkena duri sekalipun, benda tu akan menjadi penghapus kepada dosa dia. Boleh jadi juga wabak pandemik ni juga sebagai satu balasan kepada sebahagian umat Islam, sebagai satu peringatan bila al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ditinggalkan. Ataupun bila mana kita umat Islam mula berkompromi dengan pelaku-pelaku maksiat dan kita mendiamkan diri, kita memejamkan mata. Bila aspek al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ditinggalkan, kita telah menghalalkan azab Allah diturunkan. Allah sebut dalam Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat yang terbaik selagi mana apa? Kita mencegah ke arah, kita menyeru ke arah yang ma'ruf, kita mencegah daripada yang mungkar. Ramai daripada kita suka buat yang pertama, menyeru ke arah yang ma'ruf. But tak ramai orang yang suka mencegah mungkar. Sebab mencegah mungkar ni akan ditentang, akan dibenci, orang tak suka, akan dilabel, akan dimaki, akan itu dan ini. Sebab nobody akan suka bila dirinya dinasihati ataupun ditegur. Sebab itulah kalau kita tengok, tidak bererti orang yang ditimpa dengan wabak, ta'un ni dan sebagainya, dia berdosa. Pada awal-awal kita tengok musim PKP dulu, ada seorang penceramah daripada Indonesia. Dia bagi tahu orang yang beriman dia tak akan kena COVID ni. Dia menimbulkan satu kira kata persepsi orang yang terkena COVID ni memang macam ahli neraka, macam banyak dosa lah.
Tapi kita kata tak semesti. Dia boleh kena pada orang beriman dengan hikmah yang kita bagi tahu tu, satu sebagai peringatan, satu sebagai kafarah, satu sebagai kita kata macam apa yang berlaku pada tahun Amawas yang pernah terjadi. Dia tahun Amawas ni berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab pada tahun 17 Hijrah dulu. Dia menimpa asalnya pada satu kawasan dekat Syam yang dinamakan sebagai Am Mawas. So tahun ni start daripada situ, so dinamakan sebagai tahun Amawas. Macam kita dulu kan, bila dispekulasi mengatakan bahawa virus ni bermula daripada Wuhan, orang nak panggil virus Wuhan kan. Donald Trump pula lagi tidak sebut China virus China, benda lah disebut, tapi disebutnya. So tahun Amawas pun dia berujuk kepada kawasan Amawas daripada Syam. Kebuluran dahsyat masa tu menimpa Hijaz. Tahun ini juga telah menyebabkan sekitar 25 hingga 30,000 orang mati. Tahunul Jarif yang telah menimpa di Basrah pada tahun 67 sampai 69 Hijrah. Berulanglah balik pada tahun 87 Hijrah. Di Kufah pada tahun 50 Hijrah. Sampai Mughirah bin Syu'bah pun lari. Kembali meninggal kerana tahun tersebut. Sebelum tu pada era Abu Musa al-Ash'ari. Dan sebelumnya pada zaman Ibn Mas'ud. Di Syam banyak berlaku tahun. Beberapa kali selepas bertahun Amawas. Sampailah apabila zaman Bani Umayyah, bila dia dengar ada berjadinya tahun, dia orang pergi lari ke padang pasir kan. Dan tahun yang paling dahsyat berlaku adalah pada kurun ke-8 Hijrah di Mesir. Zaman-zaman Kak Ibn Hajar masa tu. Dan juga di Syam pada tahun kurun ke-8 juga. Sekitar tahun 749 Hijrah. Kemudian dalam bab kitab ini juga dia ada sebutkan beberapa panduan Nabawi bila mana kita ditimpa wabak, apa yang sepatutnya kita lakukan. Disebut tentang larangan keluar daripada tempat wabak, disebut tentang macam mana kisah Umar berpatah balik daripada Syam, dan juga seputar hadis yang menyuruh kita melarikan diri. Dibincangkanlah apa maksud kita tak boleh masuk ke tempat yang ada wabak, kenapa kita tak boleh, dan hadis pula ada bagi tahu kita kena lari daripada penyakit kusta. How to kita combinekan hadis tersebut. Dimension tentang hikmah juga daripada larangan kita keluar daripada tempat wabak. Dan juga dia ada cerita tentang bab-bab pentingnya untuk kita berdoa, kita melakukan qunut nazilah. Qunut nazilah ni adalah satu qunut yang kita lakukan bila mana berlakunya satu musibah yang besar, yang kita boleh pihak berkuasa, berautoriti dalam negara kita umpamanya, dia boleh, macam awal-awal dulu ada kan dibuat dekat wilayah ni, qunut nazilah disyurkan. Dan benda tu boleh berlaku. Nabi pernah melakukan qunut nazilah selama sebulan. Masa tu nak mendoakan Bani Ri'il, Bani Zakwan yang telah betray, membunuh ramai umat Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW ketika itu. Dan bila diceritakan pasal doa, apa yang perlu dilakukan selepas atau ketikanya berlaku wabak tahun, dicerita Ibn Hajar ni sebutkan panduan secara individu. Tadi kita ada sebut tentang beberapa aspek dari sudut zikir, yang ni dari segi individu. So secara umum Ibn Hajar kata seseorang tu perlu kembalikan kezaliman kalau dia ada buat, dia bertaubat, dan tidak mengulangi maksiat dia melakukan wasiat, dan kemudian dibincangkan sama ada kita ni disyariatkan doa secara bersendirian ataupun berjemaah melalui qunut nazilah daripada sudut mazhab Syafi'i. So dia kata Ar-Rafi'i dia meletakkan contoh wabak sebagai contoh musibah yang dibolehkan qunut. So kalau kita sekarang dalam pandemik COVID ni semua, boleh kita berqunut nazilah untuk minta supaya Allah bantu kita dalam bab ni. Dan alhamdulillah pun Malaysia quite good daripada sudut rekod nak membenteras, membendung kita kata gejala COVID. Alhamdulillah, moga-moga itu adalah hasil daripada doa umat Islam ketika itu dan sampai sekarang insya-Allah. Banyak hadis-hadis yang menyuruh kita mendoakan kesejahteraan. Nabi selalu doa tentang Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah aku minta kesihatan, kesejahteraan. Allahumma inna a'udzubika minal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Kita minta ya Allah jauhkanlah aku daripada penyakit-penyakit yang bahaya, yang kritikal,
Banyak ada hadis-hadis yang mengajar kepada kita doa-doa tersebut ada dibincangkan oleh Ibn Hajar dalam perkara tersebut. Kemudian akhir sekali Ibn Hajar ni dia ada kongsikan tentang tips perubatan. Dia kongsikan tips-tips daripada doktor-doktor perubatan saintifik how to prevent ta'un pada zaman tu. So dia ada faedah-faedah perubatan yang menarik lah. Yang kita boleh ambil daripada kitab-kitab klasik silam, macam mana saranan daripada doktor-doktor ketika itu untuk nak mencegah penyakit ta'un, wabak pandemik ta'un yang begitu menular ketika itu. Dan banyak lagi aspek-aspek lain diceritakan. Misalnya diceritakan tentang sejarah ta'un yang pernah berlaku, adab-adab untuk mereka yang ditimpa wabak pandemik sebegini. Dan kita jangan panik, sebab bila kita awal-awal dulu kan, bila kita bincang tentang bila kita kena COVID, apa yang kita anggap bila tengok Mekah dah stop umrah, tiba-tiba dah tutup mungkin untuk haji, kita pun mula wonder kan, kita ni dah macam panik. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah lama dah dulu kan, lebih kurang dekat 40 peristiwa sebenarnya yang pernah berlaku sepanjang zaman kita ni. Tawaf itu terhenti di Kaabah. Haji pernah terhenti. Yang paling dahsyat sekali pada kurun keempat Hijrah, ketika mana puak-puak Qaramitah dia masuk ke Masjidillahil Haram, dibunuh ramai orang, dirampas batu Hajar al-Aswad. Hajar Aswad is missing from Kaabah selama 22 tahun. Dan berlaku selepas daripada itu wabak ta'un, kolera lah, apa ini telah membunuh ribuan orang di bumi Arab ketika itu, menyebabkan haji pernah terhenti. Zaman Qaramitah tu sampai 10 tahun tak ada haji. So kita baru tahun ni tawaf okey, jalan okey, haji pun dilaksanakan. So insya-Allah everything is okay. So itu insya-Allah pengakhiran kepada apa yang saya mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kamilin atas perkongsian mengenai buku yang telah dikarang ya Ustaz oleh Ibn Hajar, betul ya? Yep. Okay. Mungkin saya rasa satu perkongsian yang menarik sebab dia melihat kepada sejarah yang melibatkan peperangan dan ialah daripada penyakit ta'un ataupun bubonic plague tu kan. Macam mana kita boleh kaitkan dengan pandemik COVID sekarang ni. Menarik tu perkongsian sejarah Islam tu sendiri. Banyak lagi nak kongsi tu, dia panjang lagi nanti. Itulah kita kena buat session lain pula lepas ni. InsyaAllah. Mungkin saya boleh buka apa-apa persoalan daripada participants yang ada, peserta yang ada untuk hari ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh kongsi di ruangan chat ataupun boleh angkat tangan ke, ataupun ada button angkat tangan tu ataupun boleh bertanya teruslah kepada Ustaz Kamilin. Sebelum tu mungkin saya boleh mulakanlah dengan satu persoalan lah secara general lah mengenai kita lah di zaman pandemik COVID ni kan. Okay, Ustaz ada bangkitkan isu mengenai ni, apa yang saya dapat lah. Okay, iaitu segala apa yang berlaku tu ada hikmahnya, dan kita sebagai umat Islam, kita sepatutnya belajarlah dan melihat dia sebagai satu peringatan lah. So saya, itu yang saya faham secara generalnya lah. Cumanya nak tanya kan, apa pandangan Ustaz ya mengenai itulah kita sebagai umat Islam, sebagai manusia
yang ialah sebagai hambanya yang lemah kan, kita menerima segala apa yang datang. Kalau ada pandangan lah, okey, dia menerima, okey, segala apa yang berlaku pada dia tu sebagai satu peringatan, sebagai satu pengajaran kan. Cumanya ya, dia menerima saja. Dia tak melakukan macam dalam buku Ibnu Hajar tu kan, towards the end kan, Ustaz ada cakap dia sebagai satu buku peringatan untuk menenangkan umat pada masa itu tentang panik, bubonic panik tahun ni kan. So gaya penulisan tu kita tak masuk secara detail kan gaya penulisan dia macam mana kan, tapi secara ringkasnya Ustaz kata dia punya aim dia adalah untuk menenangkan dan melalui itulah gaya penulisan dia tentang macam mana cara pencegahan kan, whether be it daripada scientific ataupun medical perspektif ataupun daripada spiritual perspektif kan. So macam mana kalau macam ada pada zaman sekarang ataupun even sebelum ni juga melalui sejarah-sejarah yang telah berlaku kan, dia menerima, kata macam saya menerima segala apa yang berlaku pada diri saya ni sebagai satu peringatan, sebagai satu pembersihan dosa, tetapi dia tidak melakukan apa-apa pencegahan yang disarankan itu. Mungkin macam sekarang ni dia tidak ataupun apa-apa perkara untuk membolehkan dia mencegah daripada mendapat ataupun apa-apa perkara yang boleh dilakukan untuk memulihkan diri dia semula ke, macam mana tu Ustaz? Boleh kongsikan tak? Okey. Ahlan wa sahlan. Baik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam Islam, dia selalu memberikan nasihat kepada kita dalam pelbagai sudut. Dia bukan hanya melihat contohnya, kan, kalau kita bagi tahu Islam dia tidak suruh kita hanya makan ubat, tetapi Islam dia akan menyuruh kita prevent daripada penyakit itu berlaku. Sebab tu banyak sebagai contoh yang mana dalam menghadapi ujian ataupun wabak sebegini, Islam tak hanya sebut tentang redha ataupun konsep kita menerima ketentuan dan sebagainya, tapi daripada awal Islam telah menggariskan panduan macam mana apa yang kita sepatutnya berlaku dalam wabak yang terjadi. Misalnya apabila wabak tu terjadi dan kena proses kuarantin, dah ada disebutkan dalam hadis, jangan keluar daripada tempat yang berlaku wabak supaya tidak akan menjangkiti ataupun merebak kepada tempat-tempat yang lain. Konsep kuarantin tu already ada di dalam hadis. Kemudian Islam telah, misalnya Nabi SAW bagi tahu, wa firru minal majzum firaraka minal asad. Larilah daripada orang yang ditimpa penyakit kusta ini seperti mana kamu takut melihat singa. Means kita sepatutnya dengan wabak-wabak pandemik ni kita risau. Macam mana kita takut singa tu datang depan kita makan kita kan. Kita kena ada precaution. Kalau kita tengok dalam usul fiqah, dalam mana-mana pun ilmu Islam, dia ada bab yang dinamakan sebagai saddud dhara'i'. Saddud dhara'i' ni benda yang dia menghalang, prevent daripada awal kerana dikhawatiri akan membawa kemudaratan yang lebih besar. Prinsip dia. Bila mana Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah kata janganlah kamu mencaci sembahan agama lain kerana dikhawatiri mereka akan mencaci balik Allah. Jadi, apa maksud kita memperkatakan something negatif pada sembahan orang lain? Sudah pasti, kalau kita nak menyampaikan kebenaran, kita kadang-kadang kena sebutkan kebatilan. Tetapi kalau dalam satu tempat tu kita tahu dia akan mencetuskan pertelingkahan yang lebih besar, so kita kena ambil pendekatan, tidak pendekatan yang menyentuh sensitiviti itu dulu, supaya tidak berlaku kemudaratan yang lebih besar. Itu nama dia konsep saddud dhara'i'. Dalam Islam, tidak menyuruh
wanita sahaja menutup aurat, tetapi dalam Islam, dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada lelaki untuk menundukkan pandangan. Yang mana dia punya result dia, kita tak akan dapat result cantik nice seperti mana yang dikehendaki oleh Islam kalau pihak-pihak semua ini tidak memainkan peranan. Kalau wanita semua menutup aurat, tetapi orang lelaki masih lagi tidak menjaga pandangan, misal kata masih melihat pornografi, wanita still tak selamat. Mesti akan ada jadi masalah yang macam-macam. Sebab itulah berlaku kes-kes bila orang kata, macam mana wanita yang pakai tudung pun boleh kena dan sebagainya. Itu kerana masalah lelaki tu. Yang mana lelaki ni daripada komuniti yang tak boleh nak benteras masalah penjagaan mata. Dia sampai dia tak terkawal. Begitu juga dalam bab-bab wabak penyakit. Kalau kita nak redha ataupun kita nak bersabar, itu selepas kita ditimpa. Tetapi dia tidak akan sempurna melainkan kita ambil lagi guide Islam, sebab guide Islam ni disyamil, merangkumi pada pelbagai faktor. Kita akan dapat mencapai apa yang dikehendaki Islam kalau kita tak prevent daripada awal-awal. Tapi kalau kita dah usaha prevent, benda happen, ketika itu barulah kalau kita nak konsep bersyukur, kita nak konsep bersabar, redha dan sebagainya. So penting untuk kita tahu Islam ini syamil, dia tidak hanya melihat pada satu sudut, tetapi sebenarnya pada pelbagai sudut. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih atas penerangan tersebut, Ustaz. Saya buka ialah untuk apa-apa persoalan daripada peserta kita hari ini kalau ada. Okay, sorry. Maaf ya Ustaz. Cuma saya wonder lah kan sebab kata wabak bubonik ataupun yang dianggap sebagai taun kan hari masa mengambil masa yang sangat panjang kan wabak pada masa itu. Ada dalam rekod mana-mana ke yang menyatakan mana-mana ahli ulama yang telah meninggal dunia yang disebabkan oleh wabak taun tersebut? Ada tak yang ada sahabat-sahabat Nabi pun meninggal, ada disebabkan taun. Abu Ubaidah al-Jarrah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan ramai sebenarnya yang terkena penyakit taun ketika itu. Ada disebut misalnya dalam kitab Ibn Hajar ni pun ada sebut. Kemudian kalau kita tengok kitab-kitab yang menghimpunkan biografi para ulama, macam Ibn Hajar pun dia ada tulis kitab biografi Allah. Ni saya ada berapa banyak jilid ni dengan Isabah. Ada 12 jilid Ibn Hajar tulis biografi para sahabat. Situ kita boleh jumpa. Ibn Hajar tulis Tahdzibut Tahdzib. Kitab Ibn Hajar ni kalau kita susun satu library penuh dengan buku-buku dia je. Sebenarnya ada. Cuma kita kena carilah dalam spesifik buku yang khas berkaitan dengan ta'un, dan kita akan jumpa ada figura-figura yang terkena juga penyakit tersebut. Umar bin Khattab, bayangkan Umar bin Khattab, dia datang daripada Madinah. Masa tu dekat Syam tengah berlaku ta'un yang dahsyat. Abu Ubaidah masa tu gubernur di Syam. Dia nak minta Umar masuk. Tapi Umar kata dia tak nak masuk. Sebab dia bawa ramai sahabat ni. Dan dia kata Nabi SAW kalau dengar tempat tu ada wabak, dia tak masuk. Tapi Abu Ubaidah masa tu dia nak pertikai Umar. Dia kata, kamu nak lari daripada takdir Allah. Ini mungkin berkaitan juga dengan soalan sebelum ni. Umar dia bagi satu jawapan. Dia kata, kalaulah orang lain yang cakap benda ni selain daripada engkau, kau nak tahu, aku lari daripada takdir Allah, aku menuju kepada takdir Allah yang lain. So apa yang berlaku is takdir Allah. Tapi Umar nak bagi tahu, dia lari daripada takdir Allah, tu usaha daripada dia. Dia menuju apa yang dia pergi ke tempat, baik ke buruk, itu juga adalah takdir Allah dan we don't know apa result dia. So itu, dan tak lama kemudian Abu Ubaidah meninggal kerana penyakit ta'un tersebut.
Itu berlakulah antara peristiwa sahabat besar yang kena. Okey, terima kasih Ustaz. Saya rasa kita ada satu soalan, mungkin Ustaz boleh nampak ke dekat kawasan chat tu ya? Daripada Nur Aziah Nordin. Saya Azi daripada FPSK USIM. Saya nak bertanya dalam isu pandemik COVID-19 ni, kebanyakannya menanti vaksin dihasilkan. Sejauh mana Ustaz melihat penghasilan vaksin penting berbanding pencegahan, cara-cara pencegahan yang kita sedang amalkan? Mungkin Ustaz boleh bagi komen. Okay, prevention is very important. Saya melihat penghasilan vaksin pun penting sebagai salah satu daripada rawatan Islam, yang mana Nabi SAW pun bagi tahu kepada kita dalam hadis riwayat Abi Daud, tadawaw ya ibadallah, berawatlah wahai hamba Allah. Means Nabi tak sebutkan spesifik kaedah, tetapi apa sahaja cara yang kita boleh berubat, kita cuba. Kecuali kalau perkara tersebut yang ataupun tidak dibenarkan oleh syarak. So maksudnya di samping prevention itu penting sebelum benda itu berlaku, tapi penghasilan vaksin juga penting untuk bagi mereka yang terkena lah. Maksudnya mereka yang sudah ditimpa, ataupun vaksin itu sendiri juga boleh jadi prevention. Dia sebagai salah satu daripada kita kata antibody untuk nak kuatkan imunasi badan kita, yang akan boleh menjadi satu prevention yang terbaik lah. Macam mana, tak salah saya, masa penyakit polio yang dulu pernah menimpa di benua Afrika pun ambil masa lebih kurang 5 tahun untuk nak jumpa dia punya vaksin, dan alhamdulillah bila dah ada vaksin yang baik ketika itu, dah tak kedengaran lagi penyakit polio ini. Dan penyakit-penyakit sebelum ini juga ada vaksin-vaksin sebagai pencegah, dan insya-Allah moga-moga yang ini juga ada vaksin yang betul lah, yang boleh prevent insya-Allah, supaya kita boleh antibody kita ni kuat sikit untuk nak melawan virus corona ini yang datang kepada. Wallahu a'lam. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita ada satu lagi soalan daripada Nur Fariha, FPSK. Dia bertanya, mohon pencerahan Ustaz tentang isu yang timbul pada awal pandemik dahulu mengenai perhimpunan tabligh sebagai kluster yang besar. Ya, mungkin. Sebab dia ada lagi soalan dia. Satu pendapat menyatakan kumpulan ini melakukan sesuatu yang baik dalam Islam, manakala satu lagi pendapat menyatakan ia perlu dielakkan. Mungkin saudari atau Dr. Fariha, adakah itu persoalannya yang dah habis ke tulis soalan tu? Ya, untuk okey. Okey, saya ulang balik . Satu pendapat menyatakan kumpulan ini melakukan sesuatu yang baik dalam Islam, manakala satu lagi pandangan atau pendapat menyatakan ia perlu dielakkan untuk mengelakkan penyebaran. Sebab rasanya masa awal-awal pandemik dahulu kat Malaysia ni, kita sedia maklum ya, perhimpunan tabligh tu agak besar. So mungkin dari segi selepas pandemik ni lah kot, apakah pandangan Ustaz in terms of praktis perhimpunan tabligh ni? Itu berlaku pada awal-awal, yang mana ketika itu sebenarnya kerajaan Malaysia pun belum really take seriously pandemik yang ketika itu sedang berlaku. Sebab tu juga mungkinlah benda tu happen. Tabligh masa tu pun dia mungkin masih lagi, masa perhimpunan itu berlaku, masih lagi belum masuk fasa yang ada larangan. Cumanya mungkin mereka kurang peka sikit daripada sudut pandemik yang terjadi, walaupun mungkin tak ada arahan rasmi masa tu untuk nak menghalang perhimpunan, tapi mungkin lebih berbijaksana ataupun lebih berhemah mereka tundakan dulu perhimpunan itu. Tetapi mungkin kerana masyarakat masa tu masih lagi tidak begitu alert dengan bahayanya pandemik coronavirus atau COVID-19 ketika itu. Sampai kalau kita tengok pun, masa awal-awal kerajaan diberitakan tentang kemunculan wabak COVID ni, dan cadangan untuk menghalang masa tu pelancong-pelancong daripada China masuk, mereka pun tak ambil serius kan. Masih lagi
pimpinan negara kata kita ada pengalaman berhadapan dengan virus sebelum ini, virus SARS. Masih lagi anggap kalau kita blok pelancong-pelancong ni dia akan menjejaskan ekonomi. Apalah, kalau kata orang kata ambil keputusan drastik masa tu dengan ketat pada masa tu, kemungkinan dia dapat membendung lebih baik. Tetapi benda tu berlaku disebabkan kita kekurangan knowledge tentang virus ni, dan masa tu masyarakat Malaysia masih lagi belum ada kesedaran yang baik. Bila berlakunya PKP dan benda tu pula berlaku selepas daripada Perhimpunan Tabligh, maka timbul masa tu kerana ada seorang daripada orang asing yang membawa virus tersebut, dan dia merebak dengan cepat di perhimpunan tersebut. Kerana masa tu pun kita tahu Perhimpunan Tabligh ni, dia orang tidur together, rapat-rapat, dia makan sekali semua. Jadi memudahkan penyebaran. Dalam keadaan masyarakat yang begitu pelik, panik masa tu, of course masa tu kita akan nampak macam mereka ini telah membawa satu masalah lah yang terjadi. Mungkin ketika itu mereka kurang peka sikit, tetapi kemudian Malaysia sebenarnya nak suntik kesedaran masyarakat supaya alert. Kalau kita ingat awal-awal PKP dulu pun ramai lagi masyarakat yang masih tak peka kan. Masih lagi duk keluar pergi lepak sana sini, banyak lagi. Dia orang masih ambil mudah benda ni. Pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan sendiri masa tu panik dalam nak merangka SOP. Sebab kes yang begitu besar berlaku now, dan kita tak pernah berlaku dalam sejarah kita, sejarah mungkin untuk nenek ayah kita, sampai masjid ditutup, sampai Jumaat diberhentikan. Kalau kita tanya ayah nenek kita pun, dia tak pernah experience benda ni boleh berlaku, dan tak ada siapa pun menjangka benda ni boleh berlaku sampai ke tahap tu. Jadi dia dah terjadi dan mendatangkan satu implikasi ataupun persepsi negatif ramai masyarakat ketika itu pada tabligh. Tetapi so far diberitakan mereka memberikan permulaan tu mereka memberikan kerjasama yang baik. Tetapi sebenarnya kita tak nafi sebab ada segelintir yang kemungkinan ada, kita boleh dengar ada few jemaah tabligh daripada Indonesia umpamanya, mereka yang sengaja mengingkari. Dan mungkin orang yang tak tahu, mungkin dalam jemaah tabligh pun dia dah berpecah pun. Dia dah berpecah pada dua side pun sekarang. Ada yang kes Indonesia, kes di Malaysia, yang different group. And di Indonesia pula berlaku tak lama lepas tu, tapi di Indonesia ni lebih dahsyat sebab dia orang dah tahu tapi dia orang pergi langgar. Dan dia boleh kata kita di mana corona, kita akan hantarkan jemaah kita untuk melawan dengan corona. Sekali kena. Jadi orang bertambah marah, orang jadi skeptikal. Kita tak nafi sebab mungkin ada wujud di kalangan mereka yang sangat mengambil mudah dalam bab ini. Seperti mana sebahagian daripada kita juga. So bila mana dah berlaku, dan kemudian Alhamdulillah, tak salah saya dalam sebulan lepas kot, Ketua Pengarah Kesihatan pun bagi tahu kluster yang bersangkut paut dengan tabligh berakhir. Dan sekarang ni ada few suspicious pada kluster yang lain. Kita mungkin benda tu kesilapan yang kecil, benda yang kita ambil mudah, remeh, dia boleh kadang-kadang boleh mengakibatkan implikasi yang besar. Macam kita kata ada mungkin pekerja maintenance yang dia mungkin ambil ringan, dia rasa macam hari ni tak perlu nak ketatkan skru ni, tak belah skru je. Tapi kemungkinan kekurangan kesilapan tu boleh mendatangkan satu implikasi yang besar, boleh menyebabkan kemalangan, boleh menyebabkan mungkin kebakaran yang kita tak jangkakan. So itulah mungkin benda yang berlaku, dia orang ambil mudah tapi dia tak menjangkakan benda tu memberi mudarat yang sedemikian rupa kepada ramai pihak. Sebab tapi alhamdulillah, subhanallah, Malaysia boleh mengawal dengan baik. Allah masih lagi beri kekuatan itu kepada kita, dan sekarang ni sebab since kita dah ada kesedaran, ramai yang alhamdulillah mula follow SOP. Tapi awal-awal dulu pun memang macam-macam kes kan, yang ni tak nak follow dah lah. Masa tu balik raya ke kampung Ramadan, hari highway pun kena berapa ramai yang kena tahan walaupun dah keluar arahan rasmi.
Tapi sebenarnya KKM ni dia nak ada SOP je. Dia dah tahu kes ni berlaku dan kalau benda ni happen, dia orang dah prepare dengan langkah-langkah apa yang sepatutnya dia buat. Once dia ada langkah-langkah tu, negara akan lebih stabil. Tapi masa tu panik, apa nak buat. Tiba-tiba peningkatan kes mendadak kan. Dunia lagi pula kita tengok statistik dunia pun mengerikan. Dulu kita tengok Spain dengan Itali tu dah tahap yang luar biasa, tapi rupanya Amerika jauh lebih dahsyat kan. Hari ni berapa juta US punya berganda-ganda atasi Itali dengan Spain yang dulu ada harapan dan sebagainya. Begitulah sikit sebanyaklah apa yang kita boleh lakukan. Kita cuba sedaya upaya. Sebab kadang-kadang orang ambil mudah tengok macam hari tu kes makcik gelang merah, gelang pink. Dia teringin je. Orang tu dia teringin nak makan, dah balik lama. Dia ingat benda tu simple. Mungkin tak ada apa kot. Sekali bila kena, dia tak tahu implikasi dia kan. Kedai kena tutup. Orang ramai, orang yang tak bersalah dia tiba kena kan. Sebab tu kita kadang-kadang jangan ambil simple benda yang kita rasa disimple mudah bagi kita, kemungkinan dia akan menyebabkan implikasi negatif yang besarlah kepada orang di sekitar kita. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya soalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid, kawan Dr. Kamil dalam kursus PMP ni. Oh, Dr. Rashid. Ya Allah, Dr. Rashid. Okey. Ustaz. Ustaz nampak kurus dalam gambar. Ya. Gambar muda tu Ustaz. Okey, saya nak tanya dua pandangan Ustaz lah. Pandangan pertama sebab saya dalam media sosial ni, saya nampak ada setengah sahabat yang selalu posting tentang isu teori konspirasi COVID-19 ni lah. Kan mungkin Ustaz juga pernah dengar yang mengatakan bahawa COVID ni adalah benda yang dicipta kan, yang dibuat untuk satisfaction golongan tertentu lah, untuk kekayaan dia ke apa ke kan. Jadi bila dia dah spread out macam ni, akan ada vaksin yang akan keluar, dan vaksin tu pun kalau kita tengok daripada golongan anti-vaksin ni, macam-macam dia punya accuse terhadap vaksin tu sendiri kan, daripada sumber yang tak halal dan sebagainya kan. Jadi kalau kata, saya suka dengan apa yang Ustaz cakap tadi, bila keluar vaksin tu kita tengok kesesuaian apa ya dengan kita lah kan. Maksudnya kalau vaksin tu pun kena tengok apa composition dia dan sebagainya kan. Jadi kalau kita tengok strain yang tercipta daripada COVID-19 tu pun, dia sangat unik, dia berbeza-beza. Jadi it might be true, it might be not. Kita tak tahu kan. Adakah benda ni sebab kita menerima sahaja kan. Sebab wife saya kebetulan dalam medical. Jadi dia banyak deal dengan virus and all this kan. Jadi dia pun cakap memang tak mustahil pun kalau benda ni memang dicipta kan. Ya. Dan vaksin akan keluar dan sebagainya. Jadi nak mohon pandangan Ustaz lah, kalau in case one day memang ada vaksin dan kita sebagai umat Islam ni, adakah kita perlu terus ambil ataupun kita ambil juga? Islam dah banyak mencadangkan bagi kita jaga kebersihan, pemakanan yang elok dan sebagainya kan. Jadi benda-benda tu pun untuk imunisasi badan kita, macam Ustaz cakap kan. Immune system is very important. If we strengthen our immune system, mungkin kita boleh prevent that virus, all that thing attack our body kan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal jin ni lah, bila Ustaz sebut pasal jin tadi. Kebetulan anak saya umur 3 tahun baru-baru ni, tak tahulah dia dalam rumah ni dia asyik cakap nampak monster. Dia nampak monster. Jadi mulanya saya anggap itu cuma macam satu budak-budak kan. Saya tak percayalah apa yang dia cakap tu. Sampai one day dia selalu tunjuk dekat satu tempat tu ada monster, ada raksasa lah. Dia cakap ada hantu. Kebetulan saya ada CCTV dalam rumah saya semua. Jadi saya tengok CCTV tu. Dan saya nampak memang ada lembaga putih yang terbang dekat dalam rumah, tempat yang ditunjukkan. Jadi baru saya tahu rupanya anak perempuan saya yang 3 tahun tu mungkin hijabnya dibuka dan boleh nampak semua makhluk lah. Sebab bila dia jalan mana-mana pun dia akan cakap nampak benda tu. Jadi apa yang saya buat, saya panggil orang Darul Shifa. Orang Darul Shifa untuk datang buat semua kan. Saya dan isteri pun sebenarnya adalah perawat Darul Shifa. Jadi kami pun buat azan dalam rumah 4 penjuru dan semualah untuk buang benda-benda tu. Tapi apa yang saya nampak, sebab sewaktu saya pergi kuliah Ustaz Harun Din dulu, dia pernah mengatakan bahawa
ada kemungkinan virus ni adalah datang daripada makhluk jin juga sebenarnya. Sebab kalau tengok virus ni ada macam-macam bentuk jenis kan. Jadi apa yang saya buat di dalam rumah saya ni, saya cuba buat satu eksperimen sebenarnya. Sebab saya ada CCTV dalam rumah dan saya pernah dengar kuliah yang mengatakan ada makhluk bangsa jin yang dinamakan Al-Amar yang selalu tinggal bersama kita. Jadi apa yang saya buat, saya tengok, saya gelapkan satu kawasan rumah dan saya tengok dalam CCTV memang ada makhluk putih berterbangan lah. Boleh jadi nampak lepas tu nampak, saya ada record, video dia pun saya ada. Jadi saya azan, bila saya azan, makhluk tu berterbangan lari lintang pukang kan. Bila saya azan. So saya buat 3 malam berturut-turut dan benda tu sama. Maksudnya benda tu ada dalam rumah kita dan bila kita baca surah Al-Baqarah, misal Ustaz cakap tadi, dan juga kita azan, benda tu akan terbang lari-lari hilang terus daripada kawasan tu. Dan selepas kita azan dan baca surah Al-Baqarah, sampai ke pagi tu kita tengok dalam CCTV tak ada lagi dah. Dia tak ada berterbangan dalam. Jadi maksudnya memang it's proven, it's true that actually surah Al-Baqarah, azan tu semua memang akan menyebabkan dia lari. Tapi saya tak tahulah benda apa tu sebab dia bulat-bulat, macam-macam bentuk lah dia akan berterbangan. So dalam CCTV tu bila kita gelapkan dia boleh nampak kan. Betul. Jadi itulah saya nak tanya Ustaz, pandangan Ustaz tentang mungkin lepas ni ada pengkajian atau Ustaz pernah terbaca ke atau hadis dan sebagainya yang memang ada mengatakan bahawa makhluk seni ni yang dinamakan jin yang kita tak nampak ni, adakah boleh kita kata dalam kategori virus tu juga atau bagaimana sebenarnya? Okey, dia dalam hadis saya try to ambil yang second tu dulu. Dalam hadis syaitan ni subhanallah dia kind of dia ada satu kelebihan yang luar biasa yang mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Abi Dawud, Nabi SAW pernah ada satu kes, Nabi sebutlah pada sahabat dia, syaitan, inna syaitana yajri majrad dam, sesungguhnya syaitan ini dia akan berlari ataupun mengalir di laluan darah kita. Yang mana saya sebelum ini pun juga hadis ini menarik sebab kita faham hadis tu, syaitan maksudnya dia boleh masuk dalam urat saraf kita, dia boleh mengalir dalam darah kita, dalam saraf-saraf kita yang boleh memberikan implikasi kepada diri kita. Mungkin bila kita tengok sains sekarang pun, saya agak macam impresif lah bila kita tahu. Hari tu saya ada bincang dengan seorang doktor dia seorang pakar otak manusia yang mana dia kaji dari sudut pengaliran neuron signal brain, macam mana dia antara kaitan dia dengan hati, kaitan dia dengan depression, kaitan dia dengan penyakit. So masa tu bila dia sembang, saya pun macam impresif bila saya tengok macam mana implikasi dia kata manusia ni boleh kena bila mana dia punya saluran darah dia terganggu, dia boleh memberikan impak kepada kesihatan dan dia boleh memberi impak juga pada kesihatan mental. Yang mana dia kata tak mustahil kalau kata syaitan itu sendiri yang mengalir di dalam kita punya saraf ni, dia nak buat kacau dan dia boleh membawa kepada few penyakit yang dia punya hasil daripada penyakit itulah yang kemungkinan sains kita detect lah, dia ada blok sini ke, dia ada itu sini ke. Tetapi syaitan dia boleh mainkan peranan untuk nak membuatkan benda tu happen. Kan, dia nak buatkan benda tu jadi, dia akan kacau. So bila kadang-kadang dia kacau ni, dia boleh tengok bila dia bincangkan tentang manusia bila mana di stres. Itu yang menarik sebab dia kata mental illness ni kan ada beberapa jenis lah yang kita ni selalu tak sedar. Lepas tu sebab dia kata manusia ni otak dia yang lain daripada haiwan, sebab dia kata belah depan manusia otak ni nama dia neocortex, yang mana dia kata otak belah depan ni lah yang nak reasoning, nak analysis, nak mathematic calculation dari sudut penguasaan bahasa, kesedaran. Dan otak belah belakang kita ini adalah dia kata middle brain ataupun limbic complex dia panggil, yang akan ada emotion, perasaan, feeling, sense, perhubungan,
value judgment, daripada decision making. So dia kata otak belakang kita, middle ke belakang ni, semua otak ni, function ni kita berkongsi sama dengan haiwan. Haiwan pun ada emotion, ada love, ada trust, ada somehow ada purpose. Tetapi otak belah depan ni yang membezakan manusia dengan haiwan. So dari depan ni, sebab itulah dia tengok dalam kita tengok dalam Al-Quran. Saya cuba bila dia cakap macam tu, saya kata kan dalam Al-Quran pun ada sebut kan, dalam surah apa tu yang mengatakan nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ya Allah kata nasiyah, yang mendusta, yang salah. Nasiyah ni dalam bahasa Arab dia adalah kepala belah depan. So kenapa Allah sebut nasiyah, kepala belah depan? Mungkin dari segi sains dia relate tu judgement yang manusia buat, manusia nak menipu, manusia nak buat keputusan salah, semua daripada depan. So dia kata otak kat situ pula tempat, dia kata yang mengeluarkan banyak kita kata chemical, saya ingat lagi disebut antara chemical yang disebut, dia kata daripada otak manusia yang akan control stress, everything macam dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin ni semua. Dia kata yang ini dia kalau ada lacking dia punya salah satu ni, dia akan menyebabkan manusia akan mula stres. Dan dia kata dia buat ujian. Dia kata dia buat ujian penyakit yang stres ni. Dia kata amazingly, bila orang yang stres tu dia berzikir, dia ingat Allah, dia baca Quran, dia tengok dari segi pergerakan neuron tu really efektif. Maksudnya dia kata seorang lagi penyakit, seorang lagi pesakit, dia pergi testing supaya dengar macam benda-benda yang mengarut lah. Dia suruh dengar black metal ke apa. Dia kata orang tu, dia kata dia rasa takut sebab pernah terjadi seorang tu jadi penyakit apa yang kita kata dua personality tu, split personality tu kan. Dia kata boleh jadi macam tu. Jadi dia kata dia boleh nampak dari segi sains macam mana peranan neuro tu, dan somehow dia kata kalau syaitan tu kacau dekat sistem saraf kat situ, itu yang dia mungkin menyebabkan dia jadi halusinasi, dia dengar suara-suara bisikan. So syaitan akan kacau dia punya punca tu yang kita tengok secara scientifically tu. So dari segi itu menariklah kalau tengok macam mana dia punya movement tu kan. Sebab tu Allah pun selalu bagi tahu kan, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dia kata bila mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Sebab dia kata dia tengok dari segi sains tu, dia kata macam mana hati ni, jantung hati manusia sebenarnya dia mengeluarkan lebih 5,000 kali gelombang lebih daripada otak. So macam mana hati kita sebenarnya yang mengawal kita punya otak. That's why dalam Al-Quran, saya relate kan, saya kata kat dia, subhanallah, saya kata bukan ke dalam Al-Quran Allah kata afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Allah selalu kata jantung hati, qalb yang berfikir. Allah tak kata otak yang berfikir. Kenapa Allah kata hati? So mungkin daripada segi reason dia adalah, dia kata mungkin daripada sudut itulah, maksudnya hati inilah yang akan mempengaruhi otak kita, sebab hati ini dia mengeluarkan lebih 5,000 gelombang yang akan ni. So kalau hati kita ni mula gelisah, kita tak isi dengan apa yang Allah sarankan, dia akan mudah untuk nak membawa stres ataupun depression kepada kita. So syaitan pun bila kita tengok ni, dia boleh, sebab saya pun ada few kawan, dia kata mak dia sakit. Sakit tu lama dah. Sakit tu normal lah kalau pergi hospital klinik, dia kata ni sakit saraf lah, sakit itulah. Tak boleh bergerak lama, dah ambil ubat tak jadi. Lepas tu satu hari tu dia macam detect something yang a bit weird, dan dia sendiri cuba bacakan Quran lah dekat mak dia lama. Dia cuba ruqyahkan mak dia baca, dia ngaji, niat ruqyah. Benda tu tiba-tiba mak dia jadi macam bergegar lain macam. Lepas tu tiba-tiba mak dia pandang dia, suara pun dah jadi lain. Ada something else yang bercakap. Dia pun sendiri masa tu agak panik juga, dia kata kan, berembang bulu roma dia. Sampai kan benda tu kata, kau takut kat aku ke? Sampai ke tahap tu. Dia kata, kau takut ke? Dia boleh rasa orang tu berembang kan. Dia pun terus baca, dia pun kata dia pun agak cuak. Berapa hari dia terus continue. Alhamdulillah, dia kata benda tu bila keluar, dia kata sakit mak dia hilang.
yang ada, kalau pergi hospital dia kata sakit lutut, ada masalah benda-benda yang scientifically lah. Tapi bila benda tu pergi, dia kata amazingly gone. Apa yang sebelum tu sakit yang lama tu gone. So tak mustahil kita kata syaitan ni dia ada peranan dalam nak mengacau lah kita kata sistem kita, yang somehow dia boleh bagi kita ada few gangguan. Dan memang percayalah, kalau kita betul amalkan apa yang Nabi SAW sarankan, insya-Allah kita tak worried tentang tu. But kita konsisten dan kita kena amalkan. Apa yang Dr. Rashid tadi share kan, saya pun tertarik sebab dia ada, saya ingat kisah anak saya juga dulu. Masa dia umur sekitar 3 tahun, 4 tahun, dekat bilik tu, masa tu kami pun baru pindah ke rumah ni. Dia dekat bilik tu, dia ada few times, dia kata dia nampak, dia terbangun malam, dia nampak ada orang rambut panjang. Tapi dia kata dia tak mungkin dia tak takut lah umur tu kan. Dia tak takut. Dia masih lagi okey, tidur lagi. Tapi dah few times, lepas tu satu hari tu dia bangun, dia kata Umi datang kat katil luar semalam kan. Kenapa? Dia kata dia nampak ada yang macam tu lah. Ada lembaga datang, macam dia rasa dia duduk dekat tilam dia. Jadi isteri saya kata dia tak ada keluar pun kan. Tapi kita cuba nak bagi dia relax, kita kata itu mak lah, itu betul. Sampailah kita orang pun masa tu baca Al-Baqarah, kita percaya, lepas tu amalkan ayat kursi yang mana Nabi SAW bagi tahu adalah hadis tu, kita try to do. Dan Alhamdulillah bila benda tu dah jadi rutin, so dia lama-lama mungkinlah kita tak nampak daripada sudut mata kita, mungkin dia ada gas beracun lah, mungkin bagi setengah daripada jin syaitan yang cuba nak bawa gangguan begitu. Dan Masya Allah Dr. Rashid dia kata kalau dia boleh nampak daripada CCTV tu lagi amazing lah, sebab benda tu bukan selalu untuk dilihat dengan mata kita kan. Dia mungkin dia boleh memamparkan diri dia, mungkin dia boleh sembunyikan diri dia. Benda ni memang wujud. Allah pun sebut dalam surah Jin, dan Quran pun ada surah yang khas tentang mereka ini. Mereka makhluk yang hidup dengan kita tapi kita tak boleh nampak. Diorang ada certain power yang kita tak ada, dan kita ada certain power yang diorang tak ada. Itu satu, kita kata interesting lah. Kita Masya Allah Dr. Rashid. Yang pertama tadi bila cerita pasal konspirasi itu kan, itulah teori konspirasi ni dia ada di punya punca kan. Ada penulisan daripada barat yang cuba nak berkonspirasi macam-macam. Orang try to relate itu dan ini, dan kita tak nafikan juga ada daripada kita pun, orang Islam pun ada yang sama ada orang tu dia too obsessed, ataupun dia sekadar boleh nak meraihkan. Tapi so jadi benda ni bila dia raih konspirasi ni, dia macam boleh merebak tau. Ada sampai satu tahap daripada konspirasi ni orang tu cuba nak relatekan kita semua ni dengan agenda Dajjal, dan kemudian akan menyebabkan dia terus berpandangan skeptikal pada everything yang berlaku dalam dunia ni. Dan ada yang sampai satu tu dia dah tahap dia bina kampung khas dia pergi cari tanah, dia duduk jauh-jauh daripada manusia. Ada juga dengan kerana dia punya pandangan. Ini ada dekat Indonesia lah, kat Janda Baik pun ada juga. Lepas tu ada yang sampai tahap dia mula menolak sistem perubatan yang kita ada sekarang, dengan kata bahawa ini semua ilmu WHO, yang mana WHO ni adalah Illuminati ataupun Dajjal punya agenda. So dia tak percaya pada ubat-ubat yang kita makan sekarang. Dibawa sampai ke pemikiran tu. Dan ada doktor-doktor pun mengadu pada saya, ya Allah, dia kata banyak pasien dia yang ada pemikiran macam tu, tak nak pergi hospital. Dia salah faham konsep, dia kata kita nak perubatan Islam. Sedangkan Islam dia tak ada Islam bukan mengajar kita perubatan. Islam dia nak ajar kita mentauhidkan Allah, membetulkan akhlak kita, itu sebagai satu din. Tetapi Islam bagi satu guide. Yang tadi saya bagi tahu, Nabi sarankan kepada kita, tadawu ya ibadallah, berawatlah wahai hamba Allah. Nabi SAW bagi tahu setiap daripada penyakit itu ada dia punya ubat dia. So sama ada ubat tu kita dah jumpa atau belum, ada. Maksudnya Nabi bagi tahu, Allah dah bagi tahu setiap penyakit tu ada dia punya cure dia. Cuma kita kena mencari. So ada orang diingat rawatan Islam ni terhad kepada berbekam sahaja, ataupun pada
apa lagi pada minum madu ke dan seumpamanya. Tetapi kita kata apa yang Nabi SAW lakukan macam berbekam pada zaman tu adalah kerana wasilah itu adalah yang sesuai pada ketika itu dengan certain penyakit yang ada pada ketika itu. Lainlah bila Nabi SAW bagi tahu, misal kata dalam hadis yang jelas, habatus sauda tu dia ada penawar bagi setiap penyakit. Cumanya how kita nak kaji benda tu supaya dia boleh terasi, dia boleh, mungkin ada campuran dia, efek dia yang sesuai dengan penyakit masing-masing. Sebab kalau orang salah faham, dia boleh memberi implikasi negatif pada sunnah Nabi. Sebagai contoh, ada hari tu orang tu diingat berbekam ni, itu je lah cara rawatan terbaik, dia pergi buat berbekam tu begitu kerap sampai rosak kulit dia tau. Jadi itu satu kefahaman salah. So kita kata dia menjadi baik kalau dia sesuai lah. Maksudnya kalau dia rawatan tu yang sesuai dengan dia, that's yang dilakukan. Dan rawatan itu yang wujud pada zaman Nabi yang mungkin sesuai dengan certain sakit pada zaman tu. So Nabi sarankan masa tu untuk berbekam. Tapi zaman Nabi dulu bila nak rawat luka, dia ada ambil jenis satu tanah tu, dia tampal dekat luka tu. Tapi hari ini of course benda sudah tak boleh dilakukan lah kan. Sebab kita dah ada konsep rawatan luka yang lebih baik daripada itu. Semua tidak bercanggah dengan Islam. So ramai orang salah interpret agama ataupun sunnah ni, dan macam kita katalah ada orang dikatakan sunnah ni meniaga je, ataupun sunnah ni mengembala kambing. Saya katakan dia Nabi tak pernah ajar kita berniaga, Nabi tak pernah suruh kita mengembala kambing. Nabi dulu berniaga sebabkan keluarga Nabi SAW peniaga. Abu Talib nak bawa dia pergi Syam. Nabi mengembala kambing, masa tu Nabi remaja, mencari experience mengembala kambing sebab itu adalah pekerjaan yang ada. Tapi Nabi tak pernah suruh semua orang siapa nak pahala lebih berniaga kambing. Kalau macam tu kesian orang yang berniaga itik, berniaga jam, lembu semua kan. Jadi salah faham konsep tu, dia agak mencalakan sikit pemahaman terhadap Islam dan sunnah itu sendiri. Wallahu alam. Betul Ustaz, yang Ustaz cakap tadi doktor pula yang kena pujuk orang kan. Betul lah, wife saya told me the same thing, kita pula yang kena terangkan pada mak-mak untuk pasal vaksin punya kelebihan dan sebagainya kan. Yep. Thank you so much, jazakallah Ustaz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Dr. Rashid. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak lagi sekali lah kepada Ustaz Kamilin atas penerangan dan perkongsian tadi. Saya rasa kita pun dah pukul 12 ya Ustaz. Ya betul. Okay. So saya terima kasih juga lah kepada para hadirin kita pada hari ini yang telah bertanyakan soalan dan juga memberi pandangan. Dan saya rasa dan terima kasih lagi sekali pada semua. Okay, lebih-lebih lagi kepada Ustaz Kamilin kerana berkongsi kepakaran Ustaz juga pada hari ini ya. Dan saya rasa kita boleh tamatkanlah kita punya session step ISI kita hari ini. Jangan risau untuk maklumat semua, session ini adalah is recorded. So kalau nak mendengar semula ke, atau kalau ada sesiapa yang ada apa-apa persoalan lagi, boleh kemukakan juga pada ruangan chat kita dan kami akan sampaikanlah pada Ustaz sekiranya boleh memberi pandangan selepas ini. Okay. So terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.